Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, kepada semua peserta sesi pemindahan ilmu penulisan di akhbar. Jadi untuk petang ini saya ucapkan selamat kembali kepada yang peserta yang dah pun hadir dari pagi tadi. Selamat kembali. Alhamdulillah bukan dalam golongan yang terpaksa meninggalkan untuk sesi petang ni. Dan juga selamat datang kepada yang peserta yang baru hadir untuk sesi petang. Terima kasih saya ucapkan. Jadi untuk pagi tadi secara keseluruhannya yang menyampaikan semuanya pensyarah. Ketiga-tiganya adalah pensyarah. Jadi untuk sesi petang dikhususkan kepada pentadbir sebagai motivasi dan galakan kepada khususnya golongan pentadbir dan mengurangkan persepsi bahawa pentadbir tidak boleh menulis. Jadi ahli panel yang kita jemput khusus juga merupakan daripada golongan pentadbir, walaupun ada jugalah sebenarnya mengajar-ngajar sebagai pensyarah. Jadi dengan itu saya persilakan yang kita alu-alukan Puan Hariza Muhammad Yusof, Ketua Penerbit di Penerbitan USIM. Jemput Puan ke depan. Dan yang keduanya, saya jemput kepada panel kita seorang lagi, Encik Izwafi Hadi Kamilan, pegawai penyelidik dari Parlimen Malaysia. Okey, terima kasih untuk pengetahuan kedua-dua panel kita. Para peserta pada petang ni terdiri daripada para pensyarah di USIM, ada beberapa orang. Okey, ada yang PhD dah ni, ada yang sedang menulis dan sebagainya, dan kebanyakannya merupakan para pentadbir kerana program kita pada petang ini merupakan program kerjasama di antara Jabatan Perpustakaan dan juga Pragmatis, Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas USIM. Jadi sebab itulah kita menggalakkan seramai mungkin ahli pragmatis untuk hadir pada petang ini, dan juga turut disertai oleh 2 orang pustakawan, seorang dari JPM, Jabatan Perdana Menteri, dan juga pustakawan dari FRIM. Jadi terima kasih kerana sudi hadir. Kita mewar-warkan, dan pragmatis juga sebenarnya dalam usaha untuk membina jaringan yang lebih luas dengan para pentadbir dari luar USIM. Jadi kita harap sebelum kita bina jaringan kita dalam penulisan, untuk bina hubungan yang lebih luas, mencapai kepada masyarakat luar yang lebih luas, kita capai dulu di kalangan kawan-kawan kita. Dan sebenarnya kalau berdasarkan daripada apa yang disampaikan pagi tadi, kita sebenarnya boleh membina kelompok-kelompok. Maknanya kalau dalam kolumnis tu tak semestinya seorang saja menulis, kita boleh membina kelompok-kelompok penulisan. Jadi saya nampak di sini, nampak ada ruang sebenarnya untuk kita menulis, walaupun bukan kita menulis setiap minggu. Itu mungkin Dr. Nur Salida, Dr. Hairul Anwar dan juga Dr. Yahya tu boleh buatlah sebagai orang yang orang kata dah otai dalam bidang penulisan. Jadi untuk kita yang baru nak bertatih ni, selain lepas belajar cara penulisan ni, mungkin kita boleh bergilir-gilir menulis untuk kolom yang tertentu. Okey, walau kalau bukan kolom pun kita mulakan dengan artikel-artikel ya. Okey, untuk sedikit pengenalan daripada panel kita pada petang ini. Puan Hariza saya rasa mungkin tak perlu diperkenalkan lagi kepada warga USIM, tetapi kepada 2 peserta kita yang turut hadir bersama hari ini. Puan Hariza merupakan Ketua Penerbit di USIM dan merupakan orang kuat dalam penerbitan USIM yang sebenarnya telah berjaya menerbitkan buku-buku USIM pada setiap tahun dengan jumlah yang banyak, dan telah mencapai keluar negara. Beberapa belas negara sebenarnya telah menerima buku-buku kita di USIM. Dan walaupun tulisan beliau mungkin tak nampak di akhbar, tapi digunakan nama-nama samaran untuk menerobos ke dalam majalah-majalah dewan, dalam bentuk artikel, dalam bentuk sajak. Jadi sebab tu nama Hariza Muhammad Yusof tu kita cuma jumpa dalam 2 buku terbitan USIM,
melakar jejak dan juga biografi Tan Sri Syukur. Jadi nama-nama lain tu yang saya tahu dia guna nama samaran, menyorok. Jadi pasti kita harap beliau gunakan nama betul dengan ada usim di situ, supaya boleh kita gunakan dalam Maira dan Setara sebagai lain-lain penulisan. Dan Encik Izzuhafi Hadi pula merupakan sekarang pegawai penyelidik di Parlimen USIM. Okey, ini berdasarkan apa yang saya ingat, yang saya baca. Pernah bertugas di USIM sebagai penolong pendaftar. Yang akhir sekali tempat yang di mana Cik Saiful bertugas sekarang di unit kenderaan pada tahun 2009. Boleh baca surat peletakan jawatan tu di laman web, di blog beliau dikongsikan bersama. Saya tak tahu perasan ke tidak sebenarnya benda tu atau memang disengajakan. Dan sekarang merupakan sedang buat PhD di UM, dan sebenarnya juga tenaga pengajar sebelum ini di Tamhidi USIM untuk mengajar pelajar syariah dan undang-undang. Dan membimbing ramai pelajar Tamhidi untuk menjalankan program-program di USIM sebenarnya. Dan tulisan beliau boleh dilihat pada setiap minggu di Harian Metro sekarang. Jadi saya fikir banyak yang boleh dikongsikan, dan saya berharap sangat-sangat terutamanya kepada yang baru hadir petang ini. Kalau yang mana datang pagi tadi, saya rasa dah cukup panas dah, dan rasanya mungkin dah siap beberapa topik artikel dah tu dalam buku yang kita bagi. Sebab tu kita bagi bukunya tebal ya, supaya cukup untuk menulis beberapa kolom dalam artikel. Dah submit dah, alhamdulillah. Okey, jadi yang ditulis tu cuma orang kata lakaran-lakaran kecil sebelum ditaip dan terus dihantar kepada editor surat khabar selepas ni. Jadi untuk tidak melewatkan masa lagi, untuk petang ini kita akan jalankan sesi petang ini dalam bentuk ala-ala forum. Jadi saya akan mulakan dengan Cik Izzuhafi Hadi untuk membentangkan selama 30 minit. Dan selepas tu kita teruskan kepada Puan Hariza 30 minit lagi. Dan selepas tu baru kita buka kepada sesi soal jawab. Jadi tangan tu semua dengan bolpen dan kertas untuk mencatat. Jangan diangkat untuk soal. Soalan tu simpan dulu sehingga ke akhir sesi. Okey? Jadi saya rasa dah cukup sedia dah untuk menerima isi-isi tambahan selain dari yang pagi tadi. Jadi dengan segala hormatnya saya jemput Cik Izzuhafi Hadi untuk menyampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya saya diberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya. Sebenarnya saya rasa agak janggal sikit sebab saya ada 3 orang housemate, ex-housemate saya yang ada kat sini. Tu Cik Akasha, Cik Afizi, Cik Salbihan, tu adalah ex-housemate saya. Masa saya tahun 2008 dan 2008-2009 berkhidmat di USI. Itu saya tak tahu, itu sokongan. Saya tak tahu sokongan ke ataupun itu satu ni. Sangat okey. Sebelum saya memperkenalkan meneruskan pembentangan saya ada buat sedikit slide supaya tuan-tuan dan puan-puan tak rasa boring. So saya pun tak perlu bercerita panjang siapa diri saya. So sedikitlah slide berhubung tentang diri saya lah.
Okay, terima kasih. Ini adalah ex-supervisor saya yang baru kembali ke Rahmatullah pada bulan Mac yang lalu. So, saya sekarang masih menantikan supervisor yang baru sebenarnya. So, biasalah kalau ada para pensyarah kat sini, dia pengalaman buat PhD ni dia masing-masing. Dia macam, sebab tu kita tak boleh bandingkan kalau pensyarah tu seorang boleh buat 3 tahun dengan pensyarah tu boleh buat 5 tahun tu, kita tak boleh, sebab jalan dia tu mungkin berbeza lah. Tu je lah. Jadi saya sambung dengan apa yang saya diminta berkongsi oleh Puan Nur Razak adalah berkaitan dengan menulis sebuah rencana tentang pengalaman saya menulis. Saya mula menulis artikel ni pada masa saya di kampus. Zaman saya belajar di kampus. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau pernah membaca beberapa penulisan saya cuma menulis dalam 2 perkara saja. Pertama adalah isu-isu kampus dan kedua adalah isu-isu yang berkaitan dengan area of my research adalah perlembagaan persekutuan. Jadi seseorang penulis yang baik seharusnya dia mungkin bukan saya lah, mungkin orang lain lah. Pada pendapat peribadi saya tak boleh menulis semua sekali. Saya boleh menulis ekonomi, sosial, politik, sukan dan semuanya. Saya tak boleh macam tu. Saya cuma boleh menulis sebahagian sahaja. Sebab orang akan kenal kita di dalam surat khabar kerana penulisan kita yang konsisten. Kita dikenali dengan kerana disebabkan kita ada trademark kita. Maknanya siapa? Hadi yang tulis isu pasal kampus, isu pasal mahasiswa, itu je. Kata. Kalau kita, mungkin ada juga setengah penulis yang dah telah lama, dia akan menulis banyak area lah. Dan saya tak boleh komen penulisan yang diorang lah, sebab saya menulis itu yang saya rasakan saya boleh menulis itu saja. Sebab tu tadi Cik Salbihan dia tanya saya tak tulis pasal GST ke. Saya tahulah kita ada knowledge pasal GST tu, tapi untuk menulis go in depth betul apa itu GST dan isu-isu dia, nanti kita seolah-olah tak menjiwai artikel kita tu. Sebab tu kalau tuan-tuan baca penulisan-penulisan tu ada flow dia. Bila kita baca suatu penulisan seseorang penulis tu, dia seolah-olah dia bercerita daripada hati dia nak menyampaikan sesuatu. Sebab tu nanti kita akan tengok tujuan-tujuan penulisan tu kenapa. Ada orang menulis dengan sebab memang suka nak menulis, ada seorang menulis memang saja nak provoke, buat propaganda kan. Kata itu pun ada juga. Okay. Hari ini saya akan ceritakan 4 perkara. Apa itu rencana, kenapa kita nak menulis rencana itu, proses dia dan juga pengalaman saya. Ini mungkin sahabat-sahabat pembentang sebelah pagi mungkin dah sentuh apa itu rencana. Yang pastinya rencana ni bukan berita. Rencana paling senang tuan-tuan dan puan-puan, rencana ni bukan berita, tetapi rencana ni adalah merupakan satu cetusan pendapat kita. Saya boleh nukilkan dan juga buat conclude dia adalah sebagai satu cetusan pendapat kita yang kita inginkan orang ramai membaca. Apa dia? Kita try to put forward the ideas. Boleh tak orang terima? Ada orang kritik, ada orang boleh terima, ada orang sokong, ada orang setuju. Biasalah kan. Kita ada penduduk Malaysia ni ada 28 juta. So kita tak boleh mengharap 28 juta tu semua setuju dengan pendapat kita kan. So macam 2 hari sudah saya menulis keluar dekat Harian Metro, saya tulis pasal kita patut pilih, mungkin Usim tak terlibat lah, puan kata kita patut pilih calon bebas di pilihan raya kampus. Kita dah tak patut pilih calon pro aspirasi ataupun pro mahasiswa. So right now we need to have a third force pula. Kalau ada third force dekat luar yang itu daripada gabungan NGO dan sebagainya yang mengatakan diri mereka tu bebas daripada kerajaan dan pembangkang, mengapa kita tidak boleh ada third force dekat dalam kampus, politik kampus? So kita cuba cari idea-idea baru yang boleh mungkin lepas tu orang, dan kita cuba menjelmakan idea tu supaya orang akan terfikir mengapa tidak. Sekurang-kurangnya orang boleh berfikir mengapa tidak. Saya suka duduk kat universiti tu adalah salah satu sebab dulu bila saya cari kerja tu, saya suka duduk berada di universiti adalah salah satu
Sebab saya suka kita ni berfikir dan masyarakat kampus pun berfikir sesuatu yang berbeza. So sebab tu kita ada right to be different dengan ada opinions with others people kan. Dekat dalam universiti je. Kalau siapa yang belajar sejarah universiti daripada medieval time kan, daripada zaman Bologna University, zaman Azhar, perbezaan pandangan, pendapat dalam universiti adalah sesuatu yang lumrah. So kita tak boleh cakap kita semua kena satu ni, tak apa. Sebab tu dalam pensyarah bergaduh tu, bila kat luar minum kopi tu biasa. Menulis gaduh tu dekat dalam mesyuarat meeting, tapi tiba-tiba menulis dalam satu artikel yang sama. Itu biasa. Sebab biar kita berdebat idea. Sebab Islam pun tak larang kita berdebat idea tu. Kita tak apalah sebab tu kita kena perbanyakkan lah perdebatan dalam ilmiah itu supaya saya seronok kalau sebab tu mungkin ada orang yang rasa saya ekstremis untuk buat debat yang terlalu ideal ni. Contohnya, mengapa tidak kita benarkan satu forum Syiah dekat dalam tu dengar pendapat dia kan, dan kita panggil lah kita punya ulama kita yang untuk dua different point of views, supaya kita dapat, sebab kita tak boleh buat judgemental, kita tak boleh judge dulu sebelum kita dengar pendapat seseorang itu, pandangan dia. Sebenarnya saya yang dapat banyak menulis ni dengan sebab benda-benda ni lah. Saya suka dengar, lepas tu bila saya kutip salah satu kaedah saya untuk dapatkan isu, saya perasan tadi ada tulisan sahabat-sahabat pembentang, dia kata kena ada isu, kena ada, betul. Salah satu kaedah saya nak tu, kadang-kadang kita pun tak sempat nak baca semua sekali, dan kita datang duduk mendengar forum pun, dan kita akan lihat ada isu yang dikemukakan oleh pembentang tu dan juga ahli-ahli forum tu yang tidak ditackle oleh sesiapa. Daripada situ kita akan barulah kita buat kita punya penulisan. Okey, rencana sebagai penulisan berbentuk penyelidikan dan bukan penyelidikan. Saya sepanjang pengalaman saya merasakan rencana itu adalah bentuk penyelidikan. Saya dengan Kelly Herom ni saya kurang bersetuju yang dikatakan ada rencana yang bukan berbentuk penyelidikan. Mungkin tapi rencana saya sepanjang yang saya telah buat, memang kita kena menyelidik. Kadang-kadang tak Google search, kadang-kadang kita kena baca juga beberapa pandangan yang menyokong dan pandangan yang tidak menyokong. Sekurang-kurangnya satu ataupun dua penulisan supaya kita nampak angle yang berbeza sebagai untuk kita cantikkan kita punya penulisan tu. Baik. Okay, Mustafa Suhaimi, tulisan yang biasanya berukuran lebih panjang, lebih terinci daripada berita mengandungi buah fikiran. Ini yang tadi saya terangkan, maknanya ia adalah satu buah fikiran. Baik, kenapa menulis rencana? Propaganda. Saya sebutkan tadi 2 hari yang sudah kenapa saya menulis tu, sebab kebetulan saya adalah salah seorang yang drafters untuk manifesto calon bebas di UKM. Ada seorang je calon bebas dekat UKM tu, dekat fakulti undang-undang. Jadi sebenarnya saya mengharapkan pada editor tu keluarkan minggu lepas supaya boleh convince student-student PRK dekat UKM tu supaya menyokong calon bebas, jangan menyokong calon pilihan raya kampus daripada pro mahasiswa ataupun pro aspirasi. So tak sempat, dia keluar 2 hari sudah. PRK pun dah tamat dah dekat UKM tahun lepas, dan semua tahu pro mahasiswa menang kan. Jadi itu adalah satu propaganda. Kalau kita ada intention ataupun kita ada niat yang tertentu, kita mungkin boleh. Sebab itulah kalau saya tak tahu sama ada telah disentuh oleh sahabat-sahabat pagi tadi bahawa kalau patah balik masa zaman Napoleon Bonaparte, zaman revolusi Perancis, sebelum Napoleon Bonaparte menjadi raja Perancis, dia seseorang yang menyokong kebebasan individu, kebebasan media. Ketika zaman dia baru naik tu ada hampir lebih kurang 50 surat khabar yang dibenarkan ditulis. Tetapi bila dia menjadi berkuasa, dia benarkan 3 saja surat khabar. Dia halang semua surat khabar yang lain. Jadi sebab dia tahu penulisan-penulisan akhbar ni boleh menjerat dia balik. Napoleon Bonaparte. Jadi sebab itulah penulisan ni yang kita nampak ada yang bersifat propaganda. Ada niat untuk disampaikan
di sebalik tulisan dia. Satu. Kedua, kita tengok ada penulisan yang berbentuk inspirasi, motivasi, kan? Mungkin ada kita tengok kita punya ustaz-ustaz ataupun ustazah yang menulis satu yang menginsafkan diri kita. So kita daripada baik kita ni nak jadi nakal sikit, bila baca surat khabar tu kot Dr. Nik Salida punya artikel ke, tiba-tiba okey, tak nak jadi nakal lah hari ni. So macam itu mungkin boleh juga inspirasi dan motivasi. Ketiga, dalam bentuk kritikan. Saya tak tahu sama ada kita ni dibiasakan dengan budaya mengkritik organisasi kita ataupun mengkritik masyarakat kita. Sebab itu kita ada kelemahan dari segi untuk menerima kritikan tu. Kita kadang-kadang kritikan tu saya juga suka juga kalau tuan-tuan mengkritik saya kan. Kata yalah, tapi kritikan yang selalu saya rasa mungkin akan demotivate lah kan. Tapi sebenarnya kita ni jarang ada satu suasana yang membenarkan kita ni mengkritik dengan keadaan yang sihat. Sedangkan kritikan kita ni untuk membangunkan organisasi. Tapi kita tak ada ruang tu kadang-kadang. Okey. Sepatutnya kita adalah kalau tak boleh pun dengan percakapan, mungkin dengan penulisan selepas ni. Baik. Keempat, mengisi masa lapang. Okey, ada setengah penulis tu sebab nak isi masa lapang dia. Macam nak kata macam saya tak ada kerja pun, nanti tuan kata pegawai penyelidik parlimen ni tak ada kerja rupanya. Tu yang mengisi masa lapang. Taklah juga sebab parlimen bersidang setahun 3 kali. Daripada bulan Februari ucapan titah diraja, lepas tu bulan 6 kami akan untuk rang undang-undang, semua sekali rang undang-undang kebanyakan bulan 6. Tidak akan masuk ucapan titah diraja. Lepas tu hujung sekali bajet. Macam sekarang ni tengah perbahasan bajet. Jadi in between di antara perbahasan ucapan titah diraja tu, contohnya ucapan titah diraja Dewan Rakyat dan Dewan Negara mungkin habis dalam bulan 3. So nak tunggu bulan 3 ke bulan 5 ataupun bulan 6 tu, sebulan tu kadang-kadang kami tak ada kerja sangat sebab kerja kami memang directly dengan YB lah, dengan semua ahli parlimen. Yang bukan bersifat menteri lah. Maknanya ahli parlimen blok kerajaan dan juga blok pembangkang, kami servis untuk diorang. Kami sediakan data, statistik, assist diorang dalam perbahasan. Jadi dari segi so itulah mungkinlah kalau tak ada masa, macam ada masa lapang tu memang saya ambil masa menulis kat situ lah kan. Lepas tu keempat, untuk berkongsi pengalaman. Lepas tu ada kalau macam harian Metro memang hari Isnin dia memang fokuskan, ada kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan hari Isnin dia memang ada seorang penulis tu, memang kolumnis tu dia menulis daripada Jepun. Dia nak berkongsi pengalaman dia dekat Jepun, apa yang berlaku. Ada juga tuan-tuan, saudara-saudari yang ada pengalaman pergi ke mana-mana negara dan pengalaman belajar dan sebagainya. Mungkin pengalaman-pengalaman ini orang lain tak tahu. Jadi pengalaman-pengalaman ini patut dikongsikan. Sebab itulah macam Profesor Muhammad Kamil Ibrahim macam dalam buku dia PhD kecil tapi signifikan tu, dia mengumpulkan satu koleksi pengalaman-pengalaman pelajar beliau dan juga rakan-rakan beliau yang buat PhD. Jadi pengalaman-pengalaman itu dikongsikan dalam bentuk rencana ataupun bentuk penulisan. Itu pun satu benda yang baru supaya dia jadi motivasi kepada orang yang tak tahu ataupun orang yang sedang melalui proses buat PhD ataupun belajar ataupun nak pergi ke negara tu. Okey. Cuba kita jarang lah, kita ni kalau tuan-tuan perasan pun kita pun jarang. Adalah saya perasan saya sebab macam malam ni saya nak pergi ke Medan Indonesia. So saya cuba cari travelog yang backpackers. Maknanya tak perlukan sebab kita ni suka kalau sikit-sikit kita nak cari agent. Sikit-sikit nak agent. Pengalaman saya pergi China. Saya duduk sebab saya bagi tahu tadi sebagai pelajar pertukaran. Saya ni berapa minit ni puan? 30 minit. Okey. Puan bagi saya ni jadi pengalaman saya lah. Saya pertama kali nak pergi ke China ni tahun 2009, 2010 saya pergi China. Kali pertama saya nak pergi China.
sebulan pertukaran pelajar. Kali pertama saya pergi China, saya tak tahu pun apa-apa pasal negara China. Jadi saya buat sendiri dan saya tak pakai ejen. Dan saya siap, okey nak pergi hotel tu saya siap dah print out dah dalam tulisan Cina ni. Kata ini mesti confirm sampai ni lah. Kita dah tak perlulah bercakap lah dengan dia kan. Tapi sambil tu saya bacalah beberapa blog pasal Cina. Masa tu Beijing selepas sukan Olimpik. Jadi saya dah masa tu yang ada adalah flight ticket daripada nak murah. Jadi ambillah daripada China nak ke Tianjin. Tianjin ni jauh dia dah, kalau daripada Beijing tu 500 km. So daripada Tianjin nak turun ke Beijing tu kena naik satu kereta api laju. Kereta api macam kat Jepun kan, kereta api peluru berpandu tu kan. Kereta api macam tu. Daripada Tianjin ke Beijing tu 250 km sejam. Mengambil masa, kalau 500 km ni daripada mana? Daripada KL ni ke utara kan? Sepatutnya 6 jam ataupun 7 jam. Tetapi kalau naik kereta api, dia cuma mengambil masa, kereta api yang peluru berpandu tu cuma ambil masa 30 minit ataupun 40 minit. Jadi saya pergi sendirilah. Sampai daripada Tianjin tu turun ke Beijing. Daripada Beijing saya nak pergi ke hotel tu dah lah dengan angkut beg besar nak duduk sebulan ni punya pasal semua sekali. Tunjukkanlah kertas putih yang saya dah print out tulisan Cina tu nama hotel saya. Tunjuk kat setiap pemandu teksi negara Cina tu, dia orang tak faham pun. Itu pengalaman saya lah, dia orang tak faham pun. Kata jadi masa tu memang dia orang dalam proses transisi lah daripada nak semakin adapt belajar bahasa Cina kan, bahasa Inggeris kan. Jadi saya ada kesukaran kat situ. Saya rasa saya dalam setengah jam atau hampir 1 jam saya nak tunggu dekat nak dapatkan teksi nak pergi ke hotel saya saja. Jadi lepas tu barulah ada seorang pelajar Cina, pelajar kat universiti, dia datang, dia tengok saya mungkin dah lama kot. Lepas tu dia tolong cakap bahasa Inggeris dengan saya lah, walaupun broken kan, tapi kita faham lah kan. Dia pun boleh faham sikit-sikit. Lepas tu kita tunjukkan kita nak ke hotel mana. Lepas tu barulah dia explain kan, barulah dapat. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang saya rasa, oh Allah, saya rasa memang saya insaf. Sebab saya masa tu saya berpegang kenapa saya tak nak pakai, tak nak gunakan ejen tu. Sebab saya kata, alah, kalau saya sesat pun saya sesat kat dunia lagi, kat bumi lagi, belum sesat dekat planet-planet lain kan. So kadang-kadang kita kena biasakan diri kita, kita biasa dalam comfort zone yang alah, bayar je lah RM500, tak payah pening-pening kepala. Tak, saya kata saya pergi ke Jepun pun macam tu, saya pergi ke China pun saya pergi macam tu, saya pergi ke Istanbul pun macam tu. Saya memang suka jalan sorang-sorang, sebab saya tak suka berjalan kumpul ramai-ramai, nanti kena tunggu orang. Alah, saya nak pergi sana sorang-sorang kan, kata. Terpaksa tunggu kawan-kawan lain. Kata. Itu ada tu lah. Cuma saya tak menulis. Saya bukan style penulis backpackers yang dalam blog apa yang berkaitan. Adalah saya tulis sikit-sikit nota saya dekat dalam Facebook tu, tapi saya rasa saya bukan penulis traveller yang baik lah. Kata. Okey, hidup 1000 tahun lagi. Kenapa hidup 1000 tahun lagi? Ia disebabkan penulisan kita. Artikel kita akan dibaca dan dirujuk untuk beberapa tahun. Kalau kita bernasib baik, dia akan kekal dekat dalam ingatan ataupun dalam sistem. Macam sekarang ni mudahlah, dah ada komputer, ada internet, dia akan kekal kat situ. So, bagaimana kita kekalkan dia dan kita tak remove dia? Sebab tu saya ada baca, saya klik ada 2-3 artikel saya. Ada satu tu artikel saya yang pasal sebelum pindaan AUKU selepas PRU, kedudukan AUKU selepas PRU 13 tu. Saya tengok Universiti Melaya dah simpan dekat dalam library dia. Saya kata save, kata untuk ni. Saya kata saya tak tahulah untuk tujuan apa kan, kata dan yang akhir sekali saya tulis buat duit lah. Ini menipu lah kalau saya kata saya menulis artikel ni tak dapat duit. Kecuali daripada Berita Harian saya tak dapat duit lah. Tapi daripada kalau kolumnis yang dah lama dan memang dipanggil, dia akan mungkin ada sedikit ganjaran lah. Kalau dengan Harian Metro pun dia ada bagilah, kata kan. Mungkin bab ni kot yang ramai sangat bekerja nak menulis ni pegawai kita. Betul tak Oh. Okey. Baik, proses penulisan rencana. Okey. Pertama kita pilih tajuk. Macam mana kita pilih tajuk? Pertama kaedahnya tadi saya bagi tahu macam mana kita boleh duduk dekat forum, dengar dan kita memikirkan Dan saya memang betul, saya memang ada satu buku
memang saya kadang-kadang tiba-tiba saya duduk-duduk jalan, saya selak Google search, saya akan terfikir, oh ada benda yang saya tak tackle lagi. Sebenarnya saya ada tujuan kenapa saya menuliskan artikel itu dalam bentuk yang banyak, sebab ada artikel-artikel saya ni sedang dikumpulkan untuk dibuat buku lah, dan saya menulis mengikut tema-tema yang tertentu. Sebab saya ABIM Negeri Sembilan bersetuju untuk bukukan saya punya artikel-artikel ni. Jadi sebab tu saya menyusun dia mengikut tema. Ada perlembagaan, ada sejarah perlembagaan, ada kedudukan agama Islam, dan saya sedang menyusun dia mengikut. Kalau tuan-tuan puan-puan adalah pensyarah, kan? Dan bagi sesuatu topik ataupun bagi sesuatu mata pelajaran, sebenarnya tuan-tuan puan-puan boleh menyusun dia mengikut tema-tema yang tertentu di dalam bab-bab yang tertentu, dan ditulis mengikut keadaan semasa tu, supaya dia tidak lari. Dan bila dapat tu, macam saya sekarang dah kumpul dalam 20 ke 30 artikel saya yang menyusun mengikut tema untuk dijadikan tentang isu-isu semasa berhubung dengan perlembagaan persekutuan. Jadi kita, supaya kadang-kadang perlembagaan ni dia tidak boleh baca dalam bentuk sejarah, tapi saya sejarah dan juga isu semasa saya rangkumkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau ada tujuan dan matlamat untuk benda tu, mengapa tidak? Selepas itu akhirnya tuan akan boleh bukukan artikel-artikel tuan tu. Okey? Melakukan penyelidikan. Saya tekankan benda ini yang paling penting. Melakukan penyelidikan, mungkin ada orang anggap ia tak penting, mungkin dia adalah cetusan pendapat biasa saja. Pada saya ia sangat penting. Okay? Sebab itu bezanya adalah sebab saya daripada universiti kita saya masa dekat Tamidi pun saya asak student saya, kata kalau tak ada footnote saya tak terima. Daripada Tamidi lagi saya ajar, maknanya footnote itulah paling penting. Sebab dia bukan idea awak. Dia adalah, sebab itu kalau awak ambil idea orang dan menulis dalam artikel awak kena bagi tahu itu idea itu daripada mana, ataupun daripada buku mana. Kalau kita tak tekankan itu daripada rencana yang biasa ataupun artikel yang berbentuk popular pun, itu pun kita tak tekankan bahawa kita berempat itu idea kita. Walaupun sebenarnya pada masa yang sama idea itu telah dipopularkan oleh orang-orang yang lain. Seharusnya kita memperakui ataupun kita acknowledge the idea tu, mungkin idea itu memang originally daripada seseorang itu. Pada masa sekarang mungkin susah kita nak nampak idea itu datangnya memang daripada kita. Kecuali kita memang dah buat research betul tu, yang mungkin sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan puan yang memang buat PhD dia datang dengan idea tuan-tuan dan puan itu, mungkin itu memang idea tuan. Tetapi kebanyakan kita buat literature review, kita ambil idea-idea orang lain. Sebab itulah saya sangat pentingkan benda tu, untuk acknowledge pada penulis-penulis yang telah menulis artikel itu ataupun yang telah menulis berhubung dengan idea itu, supaya kita tidak dikira menciplak idea orang lain. Okay? Yang ketiga, kita dah mula menulis. Sebelum menulis tu kita edit dulu, barulah kepada editor. Pengalaman saya dengan Harian Metro sepanjang saya menulis sejak PRU hari tu, saya menulis sebelum PRU, Pilihan Raya Umum. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia suruh saya menulis dekat dalam Pilihan Raya Umum. So sepanjang Pilihan Raya Umum tu memang saya konsisten lah. Dalam seminggu tu ada 2-3 artikel saya menulis. Saya tengok kedudukan, ada satu artikel saya tu memang kebetulan analisis berhubung dengan kedudukan kuasa pengundi Cina terhadap PRU. Tetapi dia ubah tajuk tu, mungkin takut ni. Biasanya semua sekali tajuk yang saya hantar, biasanya dia editor akan buang, scrap, lepas tu dia ganti dengan dia punya tu. Sebab dia nak catchy punya tajuk penulisan rencana dia yang nampak catchy, supaya orang baca artikel tu. So dia akan buanglah kita punya tu. So saya menulis daripada sejak tu, dan dengan editor Harian Metro sejak kebelakangan ni lah, 3-4 artikel yang kebelakangan ni, dia mula telefon. Dia sebelum ni kita hantar, dia akan 100% dia akan keluarkan. Tapi 4-5 minggu kebelakangan ni dia akan call, dia akan bincang dengan kita. Dia akan tanya macam mana gini-gini. Dia ada dua kemungkinan. Pertama, memang dia tak tahu isu tu mendalam ataupun dia nak in details.
Lepas tu mungkin sebab kebenaran lah, dia nak buat editing terhadap kita punya artikel tu. Jadi saya suka dengan cara editor Harian Metro dia deal macam tu. Maknanya dia pun boleh tanya pendapat kita pun bagi dia input tambahan kan. Itu yang saya lakukan lah. Bila submit pada editor tu biasanya dah tak ada masalah lah. Kata kalau unless betul-betul dia meragui beberapa perkara tu, barulah dia call balik, dia tanya. Okay. Ini 10 kualiti penulis rencana yang tulis oleh Dr. Janeri Amir. Okay. Hopefully kita tuan-tuan dan puan-puan kena faham sebelum jadi penulis ni, ini adalah antara kualiti lah kalau nak jadi penulis. Saya pun mungkin tak sampai tahap ni. Kita ada sahabat-sahabat kita, pembentang-pembentang yang lain mungkin dah sampai. Tapi saya pun dalam proses belajar lagi. Jadi berilmu pengetahuan, peka terhadap pengembangan sekitarnya, tahu kat mana kita kena tahu kat mana kita punya ruang boleh menulis, dan tahu kat mana kita punya limitasi. Macam baru-baru ni saya sebenarnya saya dekat parlimen pun, sebelum saya tak menulis sebagai pegawai penyelidik parlimen. Saya menulis sebab saya adalah pelajar. Sebab tu dalam section 15 tu dia ada exception clause. Ada kalau klausa pengecualian, kalau tuan-tuan puan-puan dah sambung belajar, lepas tu tuan-tuan menulis, lepas tu pada masa yang sama tuan adalah pentadbir ataupun pegawai kaki tangan kerajaan, tuan-tuan ada klausa pengecualian yang menyatakan tuan-tuan boleh menyampaikan idea dan pendapat tuan-tuan yang berkaitan dengan penyelidikan tuan-tuan dan puan-puan. So tak ada masalah. So saya sekarang ni menulis di atas klausa pengecualian itu. Walaupun pada masa yang sama saya juga mendapat, kita courtesy lah, kita minta kebenaran daripada bos kita kan, ketua pentadbir parlimen, baru kita nak menulis. Selagi mana penulisan kita ni tak apa ni, istilah dia tidak tidak melawan arus tu, dia kata okey lah. Dia kata tak pada dasar kerajaan, kata okey. Tapi hakikatnya kalau tuan-tuan dan puan-puan adalah pelajar, tuan-tuan boleh menulis di atas klausa pengecualian yang saya cakapkan tu. Okey. Menguasai bahasa dengan baik, menguasai teknik penulisan rencana, berpengalaman luar. Saya menguasai teknik penulisan rencana ni dia bergantung. Sebab saya berguru pun dengan banyak orang. Kata sebab saya menulis masa zaman saya belajar lagi. Saya bila saya keluar artikel dekat tu, saya minta Tan Sri Dr. Nordin Gardi baca. Kata dia akan komen sebab dia adalah penulis yang saya anggap hebat menulis dalam bentuk rencana. Lepas tu Encik Kori ni adalah Encik Bakhtiar, dulu dia setiausaha akhbar kepada Tan Sri Musa Muhammad. Dia sekarang salah seorang pegawai takbir dekat UUM dulu masa zaman-zaman saya belajar dulu. Lepas tu ada Encik Syukri, Encik Profesor Madya Muhammad Izani, Muhammad Zain adalah salah seorang yang saya kongsi banyak jugalah dengan pengalaman-pengalaman menulis. Kalau tuan-tuan dah biasa dengan penulisan, tuan-tuan akan rasa satu kelompok yang tuan nampak area untuk menulis tu sama. Kerana nama-nama yang saya sebut ni dia menulis dalam area yang sama. Adalah pertama dia menulis tentang politik, tak politik universiti, tak universiti adalah belia, tak belia adalah mahasiswa. So bila macam tu, tuan-tuan akan rasa minat untuk membaca penulisan-penulisan mereka. Sebab tu tuan-tuan akan kelompokkan mereka ni. Setiap kali tahu penulisan dia akan keluar, tuan-tuan akan rasa nak baca apa yang dia nak sampaikan. Ada juga macam saya, maaflah kalau macam artikel berkaitan dengan sukan, memang saya tak akan tengok. Sebab saya bukan peminat sukan. So kata saya tahulah, saya tahu saya minat MU, tapi saya tak tahu pun peminat pemain-pemain dalam MU tu kan. Saya tahu itu je. Tapi artikel berkaitan sukan tu saya tak akan baca, confirm betul. Tapi saya area yang saya akan baca area yang, sebab kita dah mula selesa untuk baca kelompok-kelompok kita tu. Sebab tu saya setuju bila Puan Razak patut ada kelompok-kelompok tu, yang ada kelompok yang menulis pasal ekonomi, ada kelompok yang menulis pasal politik, ada kelompok yang menulis pasal pendidikan. Dan saya belajar macam tu, dan bila macam tu, dan mereka-mereka ni yang akan kritik membina kita. Kenapa tak cuba begini? Kadang-kadang perbahasan tu jadi panjang, bukannya
sebab dia akan melalui benda lain, isu-isu lain lah, tapi masih lagi dia dalam kelompok isu-isu pendidikan ataupun isu-isu yang masih lagi yang sahabat-sahabat kita ni dan kita pun faham dan kita rasa itu berkepentingan. Okay? Tahu sumber, berwibawa, gigih membaca, suka melidik. Okay? Ini juga adalah pula sebab-sebab rencana itu ditolak. Okay? Isu yang diketengahkan telah lapuk. Okay? Sepatutnya rencana saya berkaitan PRK, Penarian Kampus tu macam sepatutnya minggu lepas, tapi dikeluarkan minggu ni. Memang dah tak relevan. Sebab saya sebut kat situ adalah, minta maaf lah, saya tulis Penarian Kampus UKM dan juga USIM. Kata. Sebab saya tahu flow dia, berapa yang menang, berapa yang tu. Sebab analisis saya tahulah kan. Tapi USIM confirm dah tak ada Pro M dan juga Pro Aspirasi, so saya tak komen lah in detail kan. Tapi dekat Penarian Kampus UKM saya tulis in detail analisis tu. Okay. Sebab kalau dia dah macam minggu ni masih lagi ada, saya bila dia kata setiap kali editor Harian Metro ni call saya, dia akan tanya kat saya, Hadi, boleh lagi ke pakai artikel awak ni? Kata, bukan artikel ni dah ni ke? Dah lepas ke? Kata, saya cakap minggu ni ada lagi UIA masih ada lagi. Ada lagi UUM masih lagi. 1-2 hari sudah UUM. Lepas tu UIA semalam baru keputusan. So saya kata relevan lagi untuk kita sebab saya punya konten tu awal pembukaan dia tu, pendahuluan ni saya sebut pasal UKM dan juga USIM sebagai pembuka gelanggang untuk PRK pada tahun ini. Tetapi dalam konten dalam dia tu saya lebih banyak fokus kepada kamp-kamp parti politik di kampus. So dia common. Okay. Ada juga yang kalau nak selamat, saya buat nak selamat sebab saya tadi saya ada nawaitu nak buat buku tu. Jadi saya buat, contohnya saya ada hak orang Melayu di bawah perlembagaan persekutuan. Saya buat macam tu. Dia akan common dan boleh dipakai waktu bila-bila masa. Ada sekali dulu saya ingat library saya rasa ada ambil dan ada housemate saya duduk dengan pelajar dekat desa Anggrek tu. So dia cakap ada artikel saya ditampal dekat library berkaitan dengan kekutub kana, cabaran. Maknanya itu adalah common. Maknanya dia tidak merujuk kepada satu-satunya musim yang tertentu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh buat satu artikel yang general, yang maknanya relevan sepanjang masa, sangat baik. Macam sekarang ni orang tengah sibuk pasal isu apa ni? Bukan komodo kan? Kata kan isu Komengo. Komengo tu dia akan relevan pada sekarang inilah. Sebab ada isu kalimah Allah dengan isu ni kan. Tetapi pada masa akan datang tu kalau awak nak buat komen dia, tuan-tuan boleh tulis tentang apa ni, sesuatu yang lebih general. Jangan fokuskan sangat pasal hak asasi kan. Kata sebab macam ada lagi satu artikel saya tu pasal PCA, pasal Prevention Crime Act, Akta Pencegahan Jenayah. Jadi dia relevan pada tu je. Jadi bila akan datang nak bincangkan benda tu dah tak boleh dah. Okay. So lebih baik buat artikel tuan-tuan dan perempuan tu general yang maknanya belum disentuh. Macam banyak saya sedang menulis tentang budaya fotokopi di universiti. Kan? Sekarang ni kita ada masalah. Saya bagi contoh, saya dapat budaya fotokopi di universiti. Saya tengah kumpulkan, saya tengah dapatkan daripada Pustakaan Negara Malaysia statistik industri buku. Sebab dia ada kaitan, dia ada relevansi. Because of budaya fotokopi dekat Malaysia ni, so dia akan melibatkan ada kesan terhadap industri buku. Okay. So lepas tu kita akan tengok sentuh pula dari segi peraturan-peraturan yang mengikat Akta Media Cetak, penerbitan, berkaitan dengan budaya fotokopi ni. Lepas tu sejauh mana budaya fotokopi dekat universiti ni memberikan kesan universiti kepada acknowledgement kepada penerbit-penerbit ataupun penulis-penulis buku. So ambil itu je, tapi kita boleh kembangkan pada benda-benda yang lain, yang mana kita terpaksa cari benda-benda tu sebab kita nak kaitkan ke semua sekali tetapi merujuk kepada satu isu tentang budaya fotokopi di universiti. Kalau tuan nak menulis ni bolehlah, saya baru dapat bahan sikit je kan. So saya saja lontarkan idea kan. Kata okey. Ke plagiat, bercanggah dengan dasar saya dah sentuh tadi, kata isu tidak menarik diketengahkan. Kadang-kadang kita tak dapat satu sisi ataupun sisi itu telah ditulis oleh pelbagai orang.
Contohnya kita nak cerita pasal hak orang Melayu tu orang dah tahu dah, mesti nak cerita pasal perkara 153 je. Kan? Tak ada lagi sisi lain yang kita nak tengok. Cuba kita tengok sisi hak orang Melayu dari perspektif kaum minoriti. Kalau ada lah kan, kata-kata pernah tak kita tengok, kata kalau kita ni didudukan orang Cina dan India, kita tengok orang Melayu ni sebagai majoriti ni macam mana? Tapi kita mungkin tak selesa lah. Saya okey je. Saya masa kecil-kecil saya selalu cakap masa sebab saya dekat kampus saya daripada saya rasa saya sama dengan tuan-tuan dan puan daripada zaman saya sekolah rendah, menengah sampai universiti. Saya duduk belajar semua dengan orang Cina dengan India kan. Dekat universiti pun dengan Cina dengan India. Lepas tu kawan baik saya, best friend saya orang India. Memang saya tu, sebab tu saya selalu tertanya dalam kita nak cerita pasal bangsa Malaysia ni, saya tertanya kenapa saya dulu masa saya kecil saya tak ada keluarga angkat Cina, kenapa saya tak ada keluarga angkat India? Kata sebab we proud to say we are Malaysians, tapi kita sebenarnya kita tanya, kita tahu ke budaya orang Cina? Kita tahu ke tak budaya orang India? Itu soalan lah saja nak lontarkan kata. Sebab kadang-kadang kita sebab itulah ada satu isu sampai timbul keluar envelope warna putih tu kan, bila bagi waktu time tahun baru Cina kan, and it's supposed not benda tu tak berlaku lah kan kalau kita betul-betul faham. Sebab tu kita ni on surface je lah, itu saja selingan tak ada berkaitan dengan rencana. Tapi kalau tuan-tuan nak menulis pun bagus juga, saya suka untuk membacanya. Okay, menyalahi undang-undang, akta persoalan dangkal tidak cukup penyelidikan, gaya ataupun style itu lemah. Gaya style lemah ni saya rasa ia datang dengan latihan. Kita menulis selalu dan saya cadangkan bagus juga kalau USIM mampu buat, sebab ini dibuat di parlimen. Ini idea ketua pentadbir parlimen lah. Dia buatkan satu portal. Kita memang dah ada portal kan. Dalam portal tu diberikan ruang, sebab kami ni pegawai-pegawai penyelidik disuruh menulis untuk kawan-kawan dekat dalam staff-staff dalam parlimen tu. Apa-apa isu lah kami tulis saja untuk dikongsi bersama-sama. So banyaklah kita letak, tapi hanya boleh akses untuk kelompok. Kalau kita rasa segan dan kita rasa kita ni baru peringkat training kan, mengapa tidak kita bukakan tu hanya kelompok universiti kita je baca. Maknanya tak perlulah pada untuk grup-grup yang lain baca kan. Mungkin ini untuk training kita, baca pandangan, cetusan idea kita. Lepas tu jangan pula nanti ada selingan pula. Sekarang ni dia dah jadi benda lain, ada lelungan kuih raya. Sudah saya kata, dia dah jadi benda lain kata. Jadi so kata khaskan kalau khusus untuk rencana penulisan yang berbentuk popular, untuk perkongsian pendapat dan sebagainya, kita mungkin boleh mulakan itu adalah sebagai starting point. Okay. Okay. So ini pengalaman saya menulis adalah dari majalah Tamadun. Lama majalah Tamadun ni, saya rasa tahun awal 2003. Dan saya ingat lagi penulisan pertama saya adalah tentang gerakan kampus. Itulah saya punya memang gerakan mahasiswa di kampus. Saya masih lagi menulis dan saya pernah pergi ke library Tun Sri Lanang dekat UKM tu, saya cari balik benda tu. Dalam majalah Tamadun tu saya jumpa, selak balik ada lagi tu. Dan lepas tu Dewan Masyarakat dulu ada Abang Syukri Arif. Dia ni dulu debaters daripada Universiti Malaysia Sabah. Dia jadi editor kanan dekat Dewan Masyarakat. Sekarang bukan lagi. So bagusnya editor kita kena bagus juga kalau tuan-tuan dapat kenal dengan beberapa editor yang bagus. Maknanya dia kalau hantar pada Dewan Masyarakat, macam saudara Abang Syukri ni, dia akan komen. Sebab Dewan Masyarakat saya anggap antara penulisan yang agak sukar nak ditembusi, kerana terdapat ramai pensyarah yang penetrate dekat Dewan Masyarakat. Sebab bila dah habis majalah Masa, dah tak ada, so tinggal Dewan Masyarakat yang kita boleh anggap sebagai majalah yang bersifat separa akademik, separa ilmiah tu. Jadi dia jadi semua sekali tembus kat situ kan. So geng-geng macam yang tak biasa ataupun dia ni out lah. So tapi bagusnya dia terpaksa bersaing. Tapi editor Abang Syukri ni dia akan komen. Bila kita hantar, dia kata, dia bila patah balik tu dia akan bagi komen. Okey, ini kena betulkan, tajamkan kat sini, gini. Cuba cari data ini. So ada saya lihat ada beberapa editor yang
Bagus dia menapis dan juga mengajar, membimbing, dengan tujuan untuk membimbing. Okey, jangan mengalah untuk berhenti menulis. Sekali tak dapat masuk tu biasa kata kita masuk. Lepas tu ataupun dia itu namanya kalau istilah dia kan dia orang biasa kalau dalam pilihan raya dia orang kata kemenangan yang tertangguh. Jangan kata ni belum menang lagi kan, kata kita bukan nak kata kita kalah, kata kemenangan yang tertangguh. Maksudnya begitu juga dalam menulis kan. Kalau sekali tak lepas lagi tu biasa kata. Tapi kalau nak mudah saya tengok berita harian pun dia dah mula membenarkan kita menulis rencana dan dia lepaskan. Kalau bagus rencana tu dia lepaskan untuk diterbitkan. Okey. Tulis apa yang anda tahu dan jangan buat-buat tahu. Okey. So anda tahu pasal benda tu sikit je, tu anda nak buat macam anda ni lah profesor bidang tu. Jangan. So orang akan dapat detect dan orang tahu. Sebenarnya kalau kita pun segan lah kalau orang tahu kita dia punya fakta ni salah lah kata. So kalau kita dah familiar dengan area tu je, jangan kita cuba penetrate. Boleh lah kata. Kalau saya tak. Ini pengalaman saya lah, saya beritahu saya tak akan menulis. Saya kebetulan politik tu sebab saya punya diploma tu dalam sains politik kan. Itu saya boleh menulis sikit pasal politik lah, politik kampus. Dan saya punya PhD pun pasal kebebasan politik mahasiswa di kampus kan, di bawah artikel 10 perlembagaan. Jadi ada combination tu yang saya boleh menulis politik, kampus dan juga pasal mahasiswa. Okey, tulis rajin membaca dan menyelidik. Okey, ini juga penting. Dan akhir sekali kepuasan hati apabila membaca artikel sendiri. Sekali kalau artikel saya tahu hari ni malam ni editor harian Metro call saya dah tahu dah esok artikel saya akan keluar. First kali sebab tu saya sanggup tu bayar RM500 untuk harian Metro punya subscribe untuk internet aja. Saya sebab dia boleh simpan untuk collection kita punya ni je kan. Baca sebenarnya kita yang tulis, lepas tu kita yang baca sendiri kan. So sebenarnya that is a self achievement lah, kita punya self esteem lah untuk diri sendiri. Kalau teori Maslow tu macam tu lah. Tu kita rasa puas lah. Dah keluar dah. So saya pun dah tak rasa ralat sangat lah kata. Untuk diri sendiri kan. Okey. Jadi saya rasa itu saja. Saya minta maaf kalau terambil masa panjang. Okey. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Okey, mungkin depan ni kalau ada pertanyaan mana yang saya boleh jawab, saya akan cuba jawab lah. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih kepada Cik Zulfi Hadi. Sedikit dikongsikan pengalaman dari orang Johor. Daripada percakapannya kita dapat tangkap orang mana ni bunyi juga tu. Tu betul kan? Orang umur dia tak sebut muar. Okey. Jadi terima kasih atas perkongsian tu. Setiap seorang tu adalah pengalaman sendiri yang mungkin sebenarnya menarik. Dan saya rasa ada sedikit yang disentuh tu, terutama yang bab-bab travelog tu, saya rasa ada beberapa orang di sini yang perlu ambil perhatian. Antara tindakan-tindakan peribadi yang saya rasa perlu diambil. Okey. Jadi yang itu travelog. Okey, jadi saya rasa ada beberapa isi yang mungkin kita boleh tengok sebenarnya seolah-olahnya merupakan penegasan semula daripada apa isi pagi tadi. Contohnya tentang jangan mengalah, itu antara jawapan yang diberi pada saya pagi tadi. Jangan mengalah, jangan berputus asa. Cuma perkataannya je lain, tapi itulah jangan dibakul sampahkan sebelum ia dibakul sampahkan oleh editor. Okey, jangan bakul sampahkan sendiri. Jadi kita cuma tukar tempat bakul sampah tu berada. Okey. Jadi yang itu saya rasa walaupun nampak ialah seorang pentadbir sebenarnya, tapi saya rasa dia punya isi tu pada pandangan saya secara peribadi nampak macam lagi complicated sikit compared to apa yang disampaikan pagi tadi oleh pensyarah-pensyarah. Mungkin juga sebab pensyarah dia dah biasa dengan penulisan jurnal ilmiah, penulisan tesis. Jadi nampak bila macam tu dia dah biasa dengan yang berat-berat. Jadi akhbar tu nak disantaikan. Okey, tapi bila kita mungkin dah biasa dengan yang agak santai, akhbar tu pun kita prosesnya tu jadi macam agak
complicated. Tapi saya harap itu mungkin sebenarnya taklah se-complicated apa yang kita bayangkan. Terutama yang baru datang sesi petang, jangan terus berkerut dahinya, okey. Sebab sebenarnya dia takkan menjadi sesusah itu kan Cik Hadi kan? Okey. Bak kata Dr. Nik Sarida pagi tadi, tulis saja apa yang kita terfikir, jangan pedulikan. Dan kalau ikut Dr. Nik Sarida pagi tadi, saya kongsikan sementara Puan Hariza buka ni, dia kata dia tulis tu dalam email tu sendiri. Maknanya tak ada attachment, tak ada word, dia tulis dalam email tu sendiri. Pagi-pagi masuk office, half an hour saja dia buka surat khabar, tengok apa isu hari ni dan terus menjawab kepada isu yang ada. Tulis lagi 15 minit dalam email tu sendiri, semak lebih kurang dan terus hantar. Sebab bila dia diedit dan jadilah apa yang berlaku pada diri saya, masuk bakul sampah sendiri. Okey, sebab kita rasa macam nanti orang kata apa, kenapa ayat ni tak sedap, betul-betul lala tak hantar pun. Okey. Jadi saya rasa Puan Hariza dah pun bersedia untuk berkongsi pengalaman beliau. Jadi dengan itu tanpa buang masa, saya jemput kepada Puan Hariza Mak Yusof menyampaikan perkongsian beliau. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Azhar dan terima kasih sahabat-sahabat yang diraikan. Saya rasa semua insya-Allah saya kenal, Puan Siti, Cik Aziz, Cik Asri, Fiza, Cik Sanizan daripada Indah, kameraman kita yang setia, Dr. Diana. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Hanan, semua sekali, Cik Zuraida. Cik Zuraida ni banyak idea, dia dah banyak sangat mengembara. Saya rasa dia patut keluar dengan satu buku yang mantap, mengisi segala pengalaman dia. Kita tunggu buku Cik Zuraida. Dan seorang lagi sebelah Cik Zuraida, jangan lupa, Sharifah. Okey, saya secara santai saja sebagai pentadbir. Saya rasa teori apa semua insya-Allah tuan-puan, sahabat-sahabat boleh tengok buku macam mana nak menulis, dan saya rasa dah dapat banyak input daripada pencadang kita yang pertama, pembentang kita yang pertama. Sebagai pentadbir saya rasa, dan juga sebagai seorang ibu tentunya di sini, seorang isteri tentunya, dan boleh diguna pakai untuk seorang suami, tak ada masalah. Pengalaman yang ada dalam 24 jam, bagaimana kita mengutip masa kita untuk menulis, sebenarnya sesuatu yang amat sukar bagi saya. Sesuatu yang amat sukar untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Dan saya menulis, orang kata, seperti yang sekadar bicara apa yang adalah, sekadar berkongsi pengalaman apa yang saya ada, sebab saya bukan pakar. Saya menulis daripada, tak adalah kecil, daripada umur, saya rasa first karya saya bermula dengan Dewan Siswa masa umur 15 tahun, tak salah saya, 1988, dibayar RM30. Masa tu rasa satu kampung nak jaja, sebab bangga sangat. Saya simpan lagi majalah ni, tunjuk kat anak-anak tau. Ini ibu punya, mama punya, cakap kat anak-anak. So saya simpan lagi majalah tu sampai sekarang. Masa tu 1988, kata saya, bila keluar je artikel tu dekat Dewan Siswa, memanglah cikgu pun umum satu sekolah membacok kan masa tu. Bangga punya pasal. RM30 tu macam besarnya, RM30 macam-macam nak buat. Masa tu kan 1988 nilai duit masa tu. So kalau ada apa-apa persoalan, saya rasa secara santai saya lebih suka berkongsi. Kalau ada apa-apa tak payah tunggu at the end lah. Just tanya sahaja. Apa-apa saja yang saya boleh share. Sebab macam saya cakap tadi, saya menulis kerana minat dan sedikit anugerah Tuhan bakat, so kita menulislah. Siapa yang boleh menulis, rasa semua orang boleh menulis. Dan kita sebagai pentadbir memang menulis pun hari-hari. Minit mesyuarat, kertas laporan, apa lagi, bengkel, apa semua kita menulis. Dan saya juga meraihkanlah sama ada pelajar ke mesyuarat antarabangsa kita. Sir, where you from? Sorry? Nigeria. You can understand Malay? No. You can understand. So saya bercakap Melayu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okey, terima kasih kerana menghadiri. Okey. Pelajar Lecturer. Dalam fakulti Doktor minta maaf saya. Okey. Selalukanlah melawat bahagian penerbitan untuk menerbitkan buku dengan kami. Promosi sekejap. Okey.
Itu yang saya cakap tadi, kita semua boleh menulis tanpa kira umur, pangkat, kedudukan, jawatan, tak ada pengkelasan dalam penulisan. Kalau pakar macam Dr. Diana, dia mungkin menjurus kepada sesuatu bidang tertentu dan lebih arif. Macam saya bukan pakar, saya bukan orang kata pakar di bidang ni, tapi saya suka menulis. Macam kalau bahasa ni suka hati saya lah nak tulis apa kan. So apa saja yang kita nak tulis, saya tulislah. Dan saya memang, orang kata janganlah tulis benda-benda yang tak baik, yang mendatangkan keburukan dan keaiban. Sebab tu kita kena dipertanggungjawabkan nanti. Okey, ini sedikit mengenai saya. Saya bermula dengan, orang kata semuanya berkaitan dengan penulisan lah. Saya bekerja dulu sebagai wartawan, penyelidik, bagi kajian bomoh pula tu. Saya rela masa tu tak dapat kerja dekat Berita Harian dengan Karang Kraf sebab nak kerja dapat kontrak untuk buat kajian dalam bidang bomoh. Tamadun Research Trust 3 tahun. Saya buat kajian dan kita dah terbit satu buku lah. Dan amat menarik sebab daripada pengalaman saya kerja kat situ, saya boleh tulis beberapa cerpen, beberapa artikel pasal bomoh. Dan kena memang seronok sebab interview bomoh, interview pengamal politik, macam mana orang politik gunakan wang untuk menang. Semua bomoh kat Malaysia lah saya kenal. Saya fikir nasib baik tak dibomohkan aja kan. Ya. Okey, pengalaman lain saya memang ni saya minta selalu sebab pengalaman dan apa yang kita kerja sebenarnya mempunyai kaitan rapat apa yang kita tulis. Sebab kita gunakan balik apa yang kita tulis. Saya pernah terlibat sebagai sukarelawan di beberapa negara dululah semasa belum kahwin. Bila dah kahwin susah sikit dah diikat kan. Di Kemboja, Thailand, Uzbekistan, Afghanistan, saya letak situ terlibat dan komitmen. Setengah negara saya tak pergi pun, macam Afghan tu saya tak pergi. Just kita tolong daripada Malaysia. Sama juga dengan Uzbek. Dengan orang asli tu dah biasalah. Dengan mangsa-mangsa X kat KL dulu saya memang selalu. Dan juga keluarga-keluarga pesakit di HKL. Bila saya jadi wartawan dan penyelidik memang saya dekat dengan mereka. Ni saya punya kampung Pos 9. Juga saya ceritakan sebab ada kaitan. Semua dengan apa yang saya tulis kadang-kadang ada kaitan. Saya gunakan latar dalam sejarah saya di mana saya membesar dalam semua cerpen ataupun novel saya. So macam saya promosi kampung saya lah dalam novel. Orang tak tahu pun Kampung Pos 9. Tapi bila baca novel ataupun buku-buku saya, orang tahu kewujudan kampung ni. Pernah sampai Pantai Irama tak? Orang kata Beach of Melody. Tak tahulah betul ke tak. Pantai Irama Bacok. Ni saya letak daun tembakau sebab ramai tak kenal daun tembakau. Ramai isap okok tapi diorang tak kenal daun tembakau. Kenal tak daun tembakau? Sebab saya memang penanam tembakau. Saya rasa tak adalah kes Subahat kot sebab orang Kelantan memang tanam tembakau dari dulu. Cuma mulai tahun ni kami dah bukan saya lah. Orang Kelantan dah tak dibenarkan menanam tembakau, dia ganti dengan sejenis pokok yang saya tak pasti nama apa. Dia macam pokok jut. Kenap. Betul. Semua orang kampung tak nak tanam tu sebab susah nak jaga. Dia lebih suka tanam sayur. So tembakau dah tak ada kat Kelantan. Okey, ini penulisan terkini saya. Buku biografi Tan Sri Syukur, saya rasa Puan Nazar dah maklum. Buku biografi Tan Sri Suhno ni dengan Yusim lah. Kumpulan puisi, saya hasilkan 33 buah puisi dengan ITBM. InsyaAllah akan diterbitkan. Dan kumpulan novel kanak-kanak dengan Dewan Bahasa. Yang ini pun akan diterbitkan insyaAllah. Sedang berjalan penulisan buku seorang tokoh Malaysia. Yang ini saya tak boleh wawarkan lagi sebab dalam proses insyaAllah bila ada jadi nanti. Dan penulisan buku seorang sukarelawan di Malaysia. Yang banyak bergerak ke negara-negara Palestin, negara Bosnia. Saya tengah buat kerjasama dengan ITBM insyaAllah. Ini merupakan karya yang saya pernah hasilkan lah. Islam dalam Wasatiyah. Sebagai penyunting, jasa mundi kenang. Amalan mistik dan kebatinan merupakan satu pengalaman yang saya bukukan selepas buat research pasal bomoh. Selepas beberapa tahun, sangat menarik. Puisi. Okey, saya letak cerpen kat sini macam Kembara di Bonavash. Saya tak pernah sampai pun kat Bonavash. Kat mana? Afghanistan Afghanistan. Begitu juga Rindu di Bosnia, Cinta Telera, semua cerita-cerita yang ni banyak berlatar belakang luar negara walaupun saya tak sampai. Bomoh tu memang saya buat berdasarkan saya punya pengalaman. Saya banyak terlibat dengan novel kanak-kanak dan yang ni sudah diterbitkan lah. Saya tak tahulah, kalau Google tu jumpalah kot.
seperti yang saya maklumkan tadi, saya bukan sesiapa, saya menulis hanya kerana minat dan banyak saya buat dalam bentuk yang terbaru tu buku biografi lah. Saya suka menulis buku biografi dan sekarang yang selalu saya buat ialah novel, cerita, cerpen dan puisi lah. Okey, sebab kata membaca dan menulis ni saya rasa sangat dekat lah. Saya tak tahu, agaknya Cik Asri buku apa yang last Cik Asri baca? Boleh beritahu tak? Cik Asri, buku apa yang paling last? Okey. Ilmiah tu sikit Cik Yazid? Buku apa? Okey. Puan Siti. Tak apa, cerita kanak-kanak mungkin. Tak adalah berbentuk ilmiah, itu semua santai-santai sebenarnya. Biasanya kongsi dengan anak je baca buku. Anak tidur, kita tidur. Okey, sebenarnya saya sentuh perkara ni sebab dia orang kata macam bila kita banyak membaca, ia memberikan cetusan kepada kita macam mana kita nak menulis, macam mana untuk menggerakkan proses penulisan tu. Macam saya cakap tadi lah, saya menulis kerana minat dan saya bukan pakar, dan saya menulis apa saja yang saya rasa nak tulis, terutamanya cerita-cerita yang dekat dengan saya dan biasanya dalam bentuk fiksyen. Saya menulis dalam bentuk fiksyen dan juga bila saya dah agak berumur, dia berlaku orang kata pengumasuaian. Macam sekarang kita dah bekerja, kita dah banyak bergerak ke mana-mana sebagai pentadbir, kita pergi kursus, kita pergi bengkel. Dan saya rasa itu input yang paling baik sebab kalau kita nak pergi sendiri rasanya macam tak mampu kot setengah-setengah tempat tu. So bila kita pergi kita shopping kan. Kalau saya lah sikit-sikit tu mesti ada shopping buku, apa-apa saja kita shopping. So bila kita menulis bagi saya macam terapi diri, satu kita meluahkan balik pengalaman kita. Kita pergi situ kita menulis balik. Dan yang kedua kita share dengan orang apa yang kita mungkin kawan tak sampai kat situ, kita share balik apa yang kita tulis. Dan yang ketiga ialah duit. Kita dah shopping yang banyak, cover balik lah kan dengan hasil penulisan kita. Sebab saya pergi, contohlah saya pergi Terengganu tahun lepas. Rencana saya keluar dekat Dewan Budaya, pasalnya pasal payang je, pasal payang kat Terengganu ada dalam ni. Saya tulis pasal payang budaya berniaga wanita Terengganu. Saya pergi shopping kain batik sebenarnya kat situ. Dengan anak-anak dah habis 300 kat situ, macam mana fikir nak cover balik kan? Tak, maksud saya, di samping kita kursus, bengkel, ini sudut wanita saya rasa boleh digunakan. Sebab kalau suami mengiringi isteri, dia pun kena keluarkan duit juga. So, bila pergi mana-mana, saya bagi contoh kat sini pasal payang, saya beli barang-barang kata alamak, rasa macam menyesal bila dah membeli kan. Tapi menyesal tak berguna sebab kita dah shopping, anak-anak, suami dah berhabis dengan kopok lekonya, apa semua. Saya fikir macam mana nak cover balik ni. So kita menulis, satu, yang ni dapat 300. Satu karya 300, saya terus terang 300. Satu sudut dari segi budaya. Dari perspektif lain, saya ambil pula dari sudut Islam, Terengganu dalam perkembangan Islam masa kini apa semua. So 300 lagi kat situ, tapi dalam majalah lain. Bukan cerita yang sama, tapi saya pergi tempat yang sama, tapi perspektif yang berbeza. So dapat 300 tak cover semua pun dapatlah kita cover balik apa yang kita beli kan. Duit tu dah boleh keliling office dah. Tak. Saya letakkan sini minat memainkan peranan yang besar. Sebab bila kita minat menulis, apa saja cerita yang kita nampak mudah dan simple, kita boleh jadikan bahan penulisan. Sebenarnya itu sebagai dorongan, duit itu sebagai dorongan, tapi lebih kepada minat. Bagi saya itu minat. Kalau minat tak ada, susah juga. Sebab pergilah mana-mana pun tak jadi pun bahan tulisan tu. Kalau tak ada minat nak menulis, balik berkemah apa semua dah habis dah. Bila nak tulis balik, apa aku buat kat sana, kita dah tak boleh, dah lupa dah. Sebab itu bila kita balik, bagi saya bila kita pergi tu kita catat. Hari ni apa. Tak tulis betul-betul, catat dulu program kita, apa yang kita alami. Sebab bila kita menulis masa kejadian, kita lebih dekat. Hati kita lebih dekat, fresh. Kita menulis dengan jiwa. Contohnya kita nak pergi pasar payang tu bergaduh dengan suami dulu sebab tak dapat duit ke apa. Masa tu kita curahkan isi hati kita dalam ni. So curahan hati tu kita balik nanti jadikan sebuah cerpen pula. So dah 3 artikel dah. 2 artikel, 1 cerpen. 1 cerpen 300 dah 900 dah. So dari situ
duit itu sebagai pendorong, bukan agenda utama. Tetapi itu dorongan utama ialah minat. Macam mana kita kesempatan kita berada di mana saja walaupun di USIM ataupun kita dihantar ke mana saja, sebab pentadbir memang kita akan terlibat sebagai pentadbiran. Kita bukan pakar. Tetapi bukan halangan untuk kita menulis. Kita boleh menulis apa sahaja. Sebagai ibu, anak-anak hari-hari bercerita, bertanya apa semua. Saya menghasilkan novel kanak-kanak berdasarkan pertanyaan anak-anak saya je. Mama ni macam mana, ni mana macam mana. Rasa boring kan dia orang tanya kan. So bila dah tanya banyak tu, kita fikir balik. Tulis je, tulis apa yang dia orang tanya. Sebab kalau kita tak tulis, kita lupa. Esok dia tanya soalan lain pula. Dalam 1 bulan, kalau kita kumpul soalan anak-anak tu, berapa buah buku kita boleh buat. Itu novel kanak-kanak ataupun cerpen kanak-kanak. Cerpen kanak-kanak ni tuan-puan, sebenarnya senang nak dihantar. Dan dia bukan menerima daripada kanak-kanak. Dewan siswa, dewan pelajar, majalah apa lagi? Banyak majalah di pasaran untuk kanak-kanak. Kita menulis, tak payah menjadi kanak-kanak. Kita ambil soalan anak kita, tulis balik, rangka balik, hantar. Dia orang sangat memerlukan. Salah satu nama yang saya selalu gunalah, satu je. Ummu Yusof. Saya selalu gunakan nama tu untuk novel ataupun puisi. Sebenarnya nama anak pertama saya kan, saya guna Ummu Yusof. Untuk dewan siswa, dewan pelajar, saya gunakan nama tu. Sebab kadang-kadang kalau editor pun dia concern juga. Dewan Budaya ada nama saya, dekat situ nama kita. So kita gunakan nama lain lah. Taklah nama kita aja macam tersiar kat situ. Salah satu cara. Ikhlas, proporsi ikhlas. Okay. Menulis membolehkan saya mencurah idea, berkongsi idea dalam apa jua bentuk. Sebab itu saya sampai sekarang, saya minat menulis apa saja dan tidak semestinya diterbitkan. Kadang-kadang saya menulis pun tinggal je dalam diary ataupun tinggal dalam buku. Saya ni orang kata kolot-kolot lah. Saya tak ada FB, saya tak ada apa WhatsApp, saya tak ada blog apa-apa lah. Semua saya dalam buku usang. Adalah satu buku yang saya memang menulis je kerja saya. Satu buku tu aja. Curahan hati, bergaduh dengan suami pun kat situ. Sedih, mana-mana pun adalah kat situ. Sebab curahan hati tu, bukan kita rasa bengang kan suami kita kan. Tak marah, nak cakap kasar-kasar tak boleh. Kita tulis lah. Tulis bukan untuk apa, meluahkan. Lepas tu kita olah balik, tarik balik, jadikan cerpen yang baik. Tapi jangan kutuk suami lah, ubahlah. Maksudnya idea tu berada di mana-mana. Masa kita nak bergaduh pun ada idea tu. Saya rasa dah ada idea. Lepas ni balik sesiapa saja Puan Hasmida, Cik Zu, tulis saja cerpen berkenaan anak-anak apa semua. Dan saya rasa tak apa, kita tak payah fikir, nak tulis bahan ilmiah susahnya. Sampai bila kita nak menulis? Tak apa, tak payah start yang susah. Kita start dengan yang mudah. Mulakan dengan apa yang hampir dengan kita dan apa yang ada di hati kita. Sebab itu lebih terasa apabila diterbitkan. Bagi saya. Itu pengalaman masing-masing. Sebab minat sangat menulis ni, saya suka sampai sekarang. Saya suka menulis minit mesyuarat, saya suka buat kertas kerja, saya suka buat laporan. Yang mungkin orang rasa pelik. Kali pertama lah saya cakap. Tapi saya memang dari dulu bila bos suruh buat kertas kerja, buat minit mesyuarat, buat laporan, saya suka. Sebab masa itulah saya berpeluang memberikan idea saya dekat paper. Saya tak rasa terbeban lah. Masa belajar dulu, orang bagi assignment, tak suka, tapi saya suka dapat assignment. Sebab masa dapat assignment, sebab saya bukan pelajar yang cemerlang, tak pandai kan nak macam dalam exam nak jawab ABC, tapi dengan assignment lah saya dapat markah yang maksimum. Kita exploit kat assignment. So bila buat kertas kerja, buat minit mesyuarat, buat laporan, saya tak ada masalah, cepat je. Sebab minat, kita minat menulis. So saya rasa transferkan minat tu ke situ. So minit mesyuarat tak adalah, nanti orang komplain lambat siap kan. Mesyuarat pagi, petang dah siap minit. So esok dah boleh edar. Tak adalah sebulan, 3 bulan, setahun, barulah minit mesyuarat kita beredar. Tu image kita juga tu kan, pentadbir kan. Saya rasa minit mesyuarat dengan kertas kerja laporan tunjukkan yang kita mampu dan mantap dalam tu. Sebab kita pentadbir dan kita boleh buat. Sebab bila kita menulis macam kertas kerja lah, kalau kita tak ada soul ataupun semangat dalam penulisan kita, so itu yang jadi cut and paste saja.
Cut and paste ni mana-mana kertas kerja lama kita ambil balik, letak je kat situ, letak aja situ. Akhirnya kita akan buat memohon diperakukan kertas kerja ini. Bolehlah macam tu. Tapi bagi saya, kita bila buat kerja tunjukkan kemampuan kita sebagai pegawai pentadbir. Kertas kerja kita adalah yang terbaik. Kita buat kajian, kita buat perbandingan, ada unsur analitikal, kritis, apa semua. Bukan sekadar cut and paste daripada kertas kerja lampau. Tak ada semangat, tak ada so. Bila awak baca pun kering aja kertas kerja tu. Tak ada apa. Ni macam saya cakap tadi lah, karya pertama dalam Dewan Siswa. Lepas tu kita, saya tak tahu sekarang suasana dia lain. Dekat UM dulu, kita ada pinjaman. Dulu tak ada apa, PSTPTN ya. Dulu JPA sahaja dapat loan JPA. Itu pun cukup-cukup makan lah, barang. So nak cari duit lebih, saya menulis. Sebab itu saja saya dapat duit saku. Saya menulis dalam majalah Dewan Budaya, Tunas Cipta, majalah, adalah beberapa majalah lagi, dan saya menjadi freelance writer kepada Kad Memoryland. Kad Memoryland, masa tu kami antara kumpulan yang terawal yang diminta oleh Memoryland untuk buat kad dalam bahasa Melayu dan dibayar dengan sangat lumayan. Masa tu tak ada orang lagi. So bila diupah kita, duit yang kita dapat 50, 100, bila dah bayar ribu-ribu, lumayan lah tu. Dapat menampung apa tu keperluan kita sebagai seorang pelajar. Okey, orang kata tak ada bakat. Semua ada bakat saya dan boleh digilap. Kat sini, tak ada seorang pun yang akan fail bila menulis. Jangan risau. Cik Asri boleh menulis. Cik Zuaidah apatah lagi dengan pengalaman dia berbagai negara. Saya rasa sangat banyak untuk diungkapkan, sangat menarik. So bakat ni salah satu benda yang boleh digilap. Kalau tak ada pun, boleh buat. Boleh dibuat-buat, jangan risau. Dan saya tak tahu kalau pernah baca karya Hamka, Pramodia Anantatur, pernah dengar ke? Faizuddin, pernah dengar tak? Hamka pernah. Pramodia Anantatur pernah. Syahnun Ahmad, Christmas pernah ya, alhamdulillah. Saya kadang sedih kalau orang tak pernah dengar nama ni, sebab ini merupakan karyawan besar yang patut kita baca. Macam buku Di Bawah Lindungan Kaabah. Di Bawah Lindungan Kaabah ni sampai sekarang saya dah baca 20 kali saya menangis. Habis tisu kotak. Sebabnya sedih. Cerita dia begitu meruntun hati oleh Hamka. Saya rasa patut baca. Memang dia jadi movie. Yang terbaru, Ayat-Ayat Cinta. Tu of course. Cik Asri dah baca Ayat-Ayat Cinta? No. Ayat-Ayat Cinta bukan novel-novel cinta. Bukan cinta biasa. Cik Asri patut baca. Ya, dia dah dibuat filem. Orang tu dah jadi kaya dah. Ayat-Ayat Cinta sangat bagus. Boleh pinjam Cik Aziz. Begitu juga dengan Wajah Seorang Wanita. Ni saya rasa seorang kaum ibu, sahabat-sahabat boleh baca novel ni, Wajah Seorang Wanita oleh S. Othman Kelantan, Allahyarham. Begitu juga novel Ustaz. Pernah baca Ustaz? Pernah tak? S. Othman. Kalau baca novel Ustaz kan, awak nak kahwin dengan orang dalam watak tu. Bacalah, best sangat. Watak dia Haliza. Cari novel tu, Ustaz. S. Othman Kelantan, Allahyarham. Ditulis oleh beliau. Ranjau Sepanjang Jalan patut baca. Seorang Tua di Kaki Bukit, Haryati, Aziz Afkar. Saya rasa novel-novel ni antara karya-karya yang sangat bagus yang patut dibaca oleh kita semua. Saya tahu generasi sekarang kurang mengenali novel-novel ni. Dia tahu novel apa apa yang buku 7 sekarang tu? I Love You Mr. Arrogant. Novel-novel macam tu kita baca sekejap je dan kita tak nak ulang baca. Bolehlah baca. Tapi novel-novel ni bagi saya ada hantu. Sebab bila awak baca sekali, awak nak baca berulang kali. Sangat bagus. Okey, bakat boleh digilap macam saya cakap tadi. Semua ada bakat kat sini. Antaranya rajin membaca karya daripada penulis hebat, mencatat semua idea yang timbul. Macam yang saya cakap tadi, idea timbul ni macam kita memasak kat dapur kan. Pasal masakan aja, lepas tu pasal anak. Tulis masa tu juga. Bila nak tidur kan, cuba kembangkan. Sebab masa seorang isteri dengan ibu ni sangat, bagi saya sangat
24 jam tu macam tak cukup lah. Dan menulis setiap hari. Susah nak buat ni, tapi kalau satu halaman sehari pun cukup lah. Begitu juga dengan karya ilmiah. Saya rasa kalau satu halaman sehari kan doktor, boleh siap setahun berapa buku ni. Kerangka penulisan dan membaca penulisan secara berulang-ulang. Ini ialah untuk menyunting karya kita lah sebelum penyunting yang sebenar. Okey, homework dalam penulisan sangat perlu bagi saya. Tanpa mengira apa saja yang kita nak tulis. Kita tulis novel, kanak-kanak pun kena ada homework. Macam saya cakap tadi, kalau kita buat kertas kerja, dia akan ada isi, bukan kosong apabila dibaca. Begitu juga laporan untuk program, bengkel, laporan tahunan dan lain-lain. Mesti ada isi. Okey, saya bagi contoh satu cerpen saya yang keluar dekat Berita Minggu, Bunga Cinta di Pristina. Terhasil apabila saya menulis laporan berkenaan sukarelawan di Bosnia. Latar cerita tersebut saya ambil daripada laporan tersebut dan saya kembangkan menjadi cerpen. Dah pernah keluar dekat Berita Minggu. Begitu juga cerpen minta maaf, Seketul, sebenarnya tak ada Seketul, Kembara di Bonavash, berkenaan. Sebenarnya Seketul tu saya tulis sebab tadi tersilap tajuk Seketul Roti, tapi tak lupa nak padan Seketul tu. So jadi Kembara di Bonavash tu saya keluar juga dekat Berita Minggu pasal kanak-kanak yang kelaparan di Afghanistan. So saya hasilkan dalam bentuk cerpen. Begitu juga dengan Bomo, keluar juga di Berita Minggu dan majalah dakwah. Bomo ni sebab kajian macam saya cakap tadi 3 tahun ketika saya bekerja sebagai wartawan dan penyidik di sebuah syarikat. Okey, cerpen dalam majalah Pendekar pula mengenai silat, sebab Pendekar tu majalah mengenai silat saja. Itu saya ambil daripada pengalaman saya sebagai ahli silat gayung selama 10 tahun. Jangan main-main. Saja itu sebagai cetusan. Macam mana pengalaman tu datang dan kita boleh buat duit daripada pengalaman tersebut. Okey. Bakat bukan absolut untuk menulis. Siapa saja boleh menulis. So jangan cakap bahawa aku tak ada, aku bukan mensyarah, aku bukan pakar. Bukan. Kita boleh menulis. Apa saja yang kita nak tulis, tulislah. Cerpen, buku kanak-kanak, macam saya cakap tadi, bengkel, kita pergi mana-mana, ambil negara yang kita pergi ataupun tempat yang kita pergi, lakarkan kembali dalam bentuk tulisan yang cantik menjadi rencana yang baik untuk dikembangkan, untuk dikongsi. Bukan saja kita dapat duit, tapi kita dapat share ilmu dengan orang. Ini saya just kembangkanlah beberapa penulis muda. Sekarang dia banyak guna blog. So dia menulis dengan blog dulu, baru menjadi novel. Macam Madinah Muhammad Jamil ni, novel pertama Kasih Arisa bermula dengan penulisan blog dalam perbincangan maya Caluk Corner. Caluk Corner bukan Camat Caluk. Tahu Camat Caluk? Betul. Pelakon dia siapa? Siti? Shah Rukh Khan dalam filem RA1. Filem terbaru dia Chennai Express, jangan lupa. Shah Rukh Khan. Promosi. Okey, seterusnya Dina Karya mempunyai blog penulisan yang sudah diterbitkan oleh Creative Enterprise. Saya saja beritahu sebab ni petang mengantuk. Pun dah bunyi guruh tu tanda macam semua dah nak dah pernah pandang keluar, dah pandang jam 2-3 kali kan. So tak apa. Petang-petang ni tak adalah format sangat santai saja. So berani mencuba apa yang anda ada. Bagi saya tulislah apa saja mengikut minat anda. Tulis apa saja mengikut pergerakan fizikal anda. Maksud saya kursus bengkel, mesyuarat di mana saja boleh dijadikan sandaran utama adik anda. Bentangkan kembali mengikut genre yang dipilih. Bentangkan kembali pengalaman anda supaya menghasilkan sesuatu yang dekat dengan jiwa anda. Jangan hasilkan sesuatu yang jauh dengan kita sebab kita tak tahu. Bila kita hasilkan sesuatu dengan jiwa macam pemetaan pertama cakap tadi, kita tahu apa yang kita tulis. Kalau pensyarah dia pakar dalam bidang tersebut. Kalau kita pentadbir bidang mungkin visa, audit, boleh menulis bidang audit. Cik Yazid saya tahu dah menghasilkan manuskrip dalam bidang perpustakaan. Saya tengah tunggu yang dia akan hantar dan akan diterbitkan. So setiap orang, setiap kita mempunyai bidang masing-masing. Walaupun kita bukan pakar, kita akui kita bukan pakar, tapi kita ahli dalam bidang kita.
walaupun tak mencapai tahap pakar. So tulislah apa yang kita tahu, itu pentadbiran. Dan bidang lain kita sebagai, macam saya cakap tadi, sebagai seorang isteri, seorang ibu, terlalu banyak idea untuk kita kembangkan. Dan juga sebagai seorang suami, terlalu banyak benda yang kita boleh kembangkan dalam bentuk penulisan yang kita boleh kongsi bersama. Bukan sahaja di akhbar, tetapi sekarang dalam blog, Facebook atau apa saja, supaya penulisan kita itu dijadikan manfaat untuk orang lain dan pahalanya terus mengalir walaupun kita tak ada. Pemilihan genre yang saya cakap tadi adalah saya biasa dapat cerpen, sajak, pantun, syair, seloka dan sebagainya. Dewan budaya, mestilah ke arah cerminan budaya, tamadun Islam, akhbar dan sebagainya. Dan kalau rajin lagi, cubalah merentasi benua dalam pelbagai majalah antarabangsa, sekurang-kurangnya seperti Reader Digest. Bila first time artikel saya keluar dekat Reader Digest, saya dibayar $50. Artikel tu pendek je. Saya hantar pula dengan bahasa Inggeris yang orang kata broken habis. Hantar kat dia, email kat dia, tapi dia dah edit balik lah. Edit balik, saya pun tak sangka keluar. Tapi dapatlah $50 kan. First and last tu lah. Tak boleh try lagi. Okey, kepuasan peribadi sebab apa yang kita tulis tersiar, hasil penulisan, pembacaan dan maklumat dikongsi bersama, dan macam saya cakap tadi, of course RM kita dapat at the end. Ini macam saya cakap tadi lah, idea, dan hantarlah karya anda banyak tempat sekarang. Dewan bahasa sangat menunggu-nunggu sebab majalahnya banyak. Dewan Budaya, Tamadun Islam, Dewan Sastra. Memang macam dimaklumkan tadi lah, macam Dewan Sastra dan masyarakat nak menembusi itu sangat sukar. Tapi tak apa, kita mencuba. Macam sajak saya berapa kali kena tolak dekat Dewan Sastra. Sajak kita ala kadar kan, nak bertanding dengan orang yang dah mampan, yang dah mantap dekat Dewan Sastra. Kalau dah ditolak tu, siap di komen lagi. Saya nak menangis baca komen dia orang. Teruknya sajak aku. Tapi kita ambil itu sebagai penambahbaikan untuk sajak kita. Memang teruk pun sajak kita sebab kita bukan bidang tu. Tapi kita baiki. At the end kita duk hantar, selalu lepas baiki hantar dia boring, keluarlah juga tu. Tak apa, ambil masa. So banyak tempat, sekarang Telaga Biru, PTS, apatah lagi, Creative Enterprise, Alam 21, Kaki Novel, PIN NM dan lain-lain. Saya rasa peluang untuk menuliskan tak macam dulu, sangat luas dan nak dengan tak nak aja. Kita dah ada jalan, kita dah ada idea, turunkan tangan anda, pegang pen, pegang keyboard ke apa, tulislah. Ini saya petik kata-kata Benjamin Franklin dengan Profesor Dr. Hamka. Boleh tengok kat situ. So, tak ada apa. Very simple dari saya. Kalau ada apa-apa yang saya boleh share ataupun apa-apa lagi pertanyaan, dia lalukan. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Hariza. Walaupun lama berkawan dengan Puan Hariza, satu perkara yang saya baru tahu, rupanya Puan Hariza sangat suka tulis minit mesyuarat, laporan. Tu saya rasa memang kena buat kursus lain lah macam mana untuk minat. Yang itu mungkin perlu dipelajari, dibengkelkan cara-cara untuk menimbulkan minat dan kasih untuk menulis laporan, kertas kerja, minit mesyuarat tu ya. Yang selalunya kita rasa agak terbeban kan. Macam mana rasa suka tu. Suka sangat. Okey. Jadi banyak rahsia terbongkar lah nampaknya. Rupanya ahli silat gayung kan. Dan semua tu rupanya boleh menjadi bahan-bahan penulisan yang kita rasa macam nak tulis apa lah, kan. Dalam banyak masa kita rasa macam tu. Jadi kita persilakan kepada mana-mana peserta yang nak meluahkan pertanyaan. Saya rasa apa-apa saja boleh ditanyakan. Kalau mereka rasa tak nak jawab, itu saya tak boleh buat apalah. Tapi saya rasa luahkan supaya selepas ni tak ada halangan dah untuk menulis dan boleh mula menarikan mata pena ataupun keyboard komputer. Silakan. Okey, untuk pengalaman saya lah, majalah Dewan Budaya terutamanya dan juga satu lagi Tamadun Islam, biasanya kita hantar je dan
nak mendapatkan gaya ataupun nafas macam mana dia orang menulis, kita beli dulu satu majalah tu, tengok macam mana gaya bahasa dia, penulisan dia. Sebab Dewan Budaya, Dewan Sastra, of course fokusnya lain, begitu juga dengan penulisan akhbar lain. Penulisan akhbar lebih bersifat current, semasa, isu. Dewan Budaya tidak, bila-bila masa saja kita boleh hantar apa saja asalkan dia berkaitan dengan budaya. Janganlah pula hantar berkenaan isu yang tak relevan dekat Dewan Budaya. So memang tak akan keluarlah. So bila kita sentuh apa-apa saja topik, mesti ada kena mengenai dengan budaya. Tak kira lah, macam saya pergi dekat yang MSU hari tu, sempena Global Executive Workshop tu, saya pergi 3 minggu, saya buat 5 artikel. Satu berkenaan budaya orang US dekat sana. Satu lagi artikel berkenaan college community. Satu lagi artikel yang dekat Tamadun Islam, perkembangan Islam di MSU ataupun di Detroit. Saya buat 2. Satu di MSU, fokus perkembangan Islam di MSU, Michigan State University, dan satu lagi Detroit sebab kita melawat Detroit. Melawatnya sekejap aja dekat Detroit tu. Tapi macam mana kita dapat idea tu, kita selongkarlah dekat Google kan banyak. Tu kita ambil juga situ, kita combine dengan fakta sebenar, fakta semasa, kita tulis perkembangan Islam, kita hantar dekat Tamadun Islam. So dah ada relevansi kat situ. Dan biasanya Dewan Budaya dia tak banyak sunting. Biasanya apa yang kita keluarkan itulah yang keluar, kecuali kalau panjang sangat, dia akan potong-potong lah. Dan tajuknya pun yang selalunya, tajuk saya jarang berubah. Apa yang saya hantar itulah yang keluar. Kecuali macam saya kata lah, artikel saya panjang, dipendekkan. Yang lain tak ada berubah. Begitu juga dengan Tamadun Islam. Kalau kita nak menulis berkenaan Islam apa semua, sebab Tamadun Islam satu lagi majalah yang utusan tu apa? Islam. Kita ada 2 kat situ, 2 majalah yang fokus pada perkembangan Islam. So banyak sebenarnya yang kita boleh tulis. Dan macam majalah-majalah begini, memang dia ada satu topik yang orang kata current issue, dia akan fokus pada current issue, tapi dia ada halaman-halaman lain, ruangan-ruangan lain yang tetap, yang selalu dahagakan bahan-bahan. Dia memang perlukan sangat bahan-bahan ni. So saya rasa jangan fikir yang tu dulu, hantar dulu. Lepas tu selalu berhubung dengan editor, dia tanyalah dah keluar ke belum. Tapi macam saya ni, dia tak maklum pun kat saya. Tapi saya selalu beli majalah ni. So tahulah kita punya keluar. Lepas tu bolehlah follow up bila nak bayar pula kan. Saya ambil gambar sekali. Kadang-kadang apa yang saya hantar dia tak siap pun. Gambar yang saya hantar tu, dia ada dia punya kopi sini. Dia tak guna pun yang penting artikel tu. Gambar tak kisah. Kalau ada lagi cantik lah. Sekarang senang ambil gambar kan, tak macam dulu. Okey, Cik Asri, saya nampak tangan. Saya biasa untuk Harian Metro dan Berita Harian yang pernah saya hantar tu, biasanya anggaran dia 850 ke 1000 patah perkataan. Memang 850 kalau single spacing ke double spacing? Itu saya dia tak apa. Yang penting paling banyak 850 patah perkataan dengan 1000 tu. Yang lain tu editing tu dia akan edit Cik Sri. Dia akan editor akan edit lah. Yang paling penting saya buat macam tu lah. Saya rasa setakat ni dia cukup lah ngam. Kadang-kadang tu terlebih. Dia bagi saya punya kadang-kadang 3 kolom tu, yang orang sebelah tu dia bagi 2 kolom je. Kalau 1000 ataupun 850 ke 1000 tu. Itu saja. Betul saya, betul. Tak apa, Cik Asri, tulis dulu yang 100 ke 200 patah perkataan. Sekadar bagi input Cik Asri. Teknikal tu tinggalkan dulu. Penting keluarkan isi dahulu, kita hantar. Kalau kita rasa kita nak sunting kalangan kita, contohnya rasa macam Tok Ngofi dia nak hantar, tak apa, maksudnya kalangan kita sesama membantu. Mungkin boleh tak tengokkan dulu apa yang terkurang ataupun nak tambah. So saya rasa bahagian teknikal tu jangan risau. Yang penting siapkan artikel yang nak dihantar dulu. Minggu depan Cik Asri, boleh? Okey, Cik Sabihan dan Cik Sani. Cik Sani dulu. Saya tak tahulah orang lain, tapi macam saya cakap tadi lah, saya ni orang yang orang kata konvensional lah sikit. Saya kurang gemar menulis terus dekat PC. Saya akan orang kata menulis di buku dulu. Segala coretan saya akan bermula di buku, baru saya pindahkan ke PC. Dan masa
DPC itulah akan berlakunya orang kata elaboration idea kita. Tapi idea dasar mesti ada kat buku. So bila kita menulis dulu dia tak akan hilang. Maksudnya bila awak buka PC tengah lewat malam ke bila-bila masa tu, idea awak akan stay dekat paper tu lah. Bagi saya lah, dia tak akan hilang. So tak adalah buka PC je dia blank, buka PC je dia blank. Susah, kita nak bergantung kat mana pun tak tahu. Sekarang kalau buka PC, bagi saya lah kalau ada nota kat tepi tu, oh tadi fikir pasal ni, sekarang dah hilang sebab kita dah banyak benda kan nak fikir. Bagi saya itulah salah satu cara lah. Saya tak pasti orang lain mungkin ada idea yang lebih baik kot. Susah nak jawab. Tapi saya faham. Sebab saya pernah menulis dalam blog juga. Dan juga pernah ditegur. Tapi saya anggap itu adalah benda biasa lah. Dan kita faham bahawa penulisan blog ni popular pada tahun 2007-2008. Bila PRU tu 2007-2008 tu memang yang popular sekali adalah sebab blog. Orang berpindah untuk membaca banyak blog-blog. Dan kita kena faham penulisan blog ni biasanya dia bukan penulis seperti mana penulisan dalam bentuk rencana. Kalau awak letak penulisan rencana awak dekat dalam blog, macam saya buat, memang tak ada orang nak baca lah kata. Tapi sebab penulisan rencana dalam blog ni lebih kepada memang santai lah. Saya pun masa saya section kenderaan tu yang Puan baca, Puan Razah, saya pun sebenarnya dah tak ingat saya ada letak surat peletakan jawatan saya dekat dalam tu. Tapi kita baca sebab kita nak melepaskan tension kita di section kenderaan. Encik Saiful boleh buat kat situ kan. Kan jadi kita tak, jadi boleh lah. Tapi dia memang bahasa dia lagi santai lah kata. Saya faham lah benda tu. Cuma nak menimbulkan minat nak pindahkan tu sebab selalunya saya buat daripada rencana tu saya masukkan ke dalam blog. Daripada blog tu nak pindah ke rencana tu, tu pun kita kena mungkin saya nampak mungkin kalau macam tu Cik Salbian bukanlah jenis penulis yang berbentuk rencana yang fakta ataupun yang isu semasa. Mungkin lebih kepada nak bagi input berkaitan kamera ke kan, promosi pakej perkahwinan kan. Okey lah. Okey, itu je. Ya saya. Ni kawan-kawan serumah dah teman. Okey. Pertanyaan saya tentang tadi Profesor Yahya, beliau berkata bahawa kesibukan itu bukan alasan untuk tidak menulis. So dari Puan bagi saya bukanlah penulis yang orang kata betul-betul yang aktif doktor. Bukan penulis yang, kalau saya cakap dengan orang tak kenal lah siapa saya. Hanya penulis yang biasa-biasa, menulis kerana minat. Tetapi sebab minat tu sibuk, memang sibuk. Sebab macam saya cakap tadi, 24 jam macam tak cukup. Nak tambah lagi. Kalau tangan ni ada 2, nak tambah 2 tangan lagi supaya kita boleh menjalankan. Daripada komitmen sebagai, saya tak tahu, sebagai seorang wanita sebagai seorang wanita bila dah bersuami, banyak komitmen. Dekat ofisnya, nak rehat tengah hari pun memang tak ada masa. Lepas tu tak campur dengan ambil anak sekolah lagi tengah hari. Bangun pukul berapa nak menulis bila, balik petang nanti nak kena masak, nak kena basuh kain, nak kena jemur kain, nak buang sampah. Suami mungkin dia relax sikit kot, tunggu makanan dah siap. Tak, sekarang bergurau tak ada. Saya tahu suami kat sini semua rajin-rajin, semua membantu kat dapur. Sekadar orang kata bergurau saja. So kesibukan tu saya rasa semua orang sibuk. Kalau nak jadikan kesibukan tu, kita tak akan sibuk sehinggalah kita meninggalkan dunia ni. Kita akan sibuk selamanya. So kalau saya akan mencari masa selepas nak saya tidur, itu saja. Walaupun tidur dulu, biasanya pukul 12, pukul 2 pagi, 3 pagi, itulah masa saya untuk paling seronok saya berkarya. Bagi saya lah, menulis lah. Sebab masa tu idea sangat mencurah-curah. Kalau saya tak tahu lain. Dan sebelum subuh tu biasanya kita dah siap. Mungkin 1 bab, 2 bab. Sebab saya menulis buku kanak-kanak, so agak senang. Kadang-kadang 1 novel dah siap masa tu. Sebab dia tak panjang sangat. Kalau menulis untuk Dewan Budaya, roughly kita dah ada idea. Kita dah pergi masa tu, kita dah cantik, dah balik daripada kursus tu, saya terus buat. Sebab kalau tinggal lama, sampai bila lah benda tu takkan siap. Memang takkan siap.
So carilah masa, saya tak tahu orang lain, tapi saya biasanya saya menulis waktu tersebut. Waktu bila semua orang tidur, kita bangun untuk menulis. Itu sajalah. Tuan-tuan dan perempuan baca tulisan saya akan ambil stand. Saya memang ada stand. Cuma editor dah bagi tahu dah, walaupun editor akan cakap bahawa kata Hadi kena faham harian Metro ni sifat dia macam mana. Jadi sebagai penulis kita kena bijaklah untuk menyulam dengan bahasa yang agak lunak untuk kegunaan pembaca. Dan saya kira itu adalah peribadi, sebab untuk saya setiap orang ada pandangan masing-masing. Dan saya rasa sebab saya percaya, sebab saya seseorang yang buat pasal hak asasi kan, hak asasi manusia, freedom of expression, freedom of speech. So disebabkan kepercayaan tu, saya percaya semua orang berhak untuk menulis apa saja. Sebab cuma saya faham apabila untuk menembus penerbitan yang macam ni, maknanya kena ada, kita pun kena bijak untuk menyulam dengan bahasa yang baik lah, maknanya untuk diterbitkan. Itu sajalah. Menjawab ke? Rasanya okey kot. Saya tak pernah menulis menggunakan nama pena atas alasan saya mahu dikenali dengan bukan saja dengan nama sebenar, tetapi saya mahu dikenali supaya orang boleh merujuk dan mengenali saya sebab saya menulis hanya untuk gerakan mahasiswa. Sebab tu saya sepanjang saya menulis gerakan mahasiswa dan juga politik kampus, dan selepas itu mereka mengenali saya dengan baru-baru ni diorang panggil saya untuk beberapa sidang meja bulat waktu pindaan Seksyen 15 dan juga kebebasan bersuara mahasiswa, disebabkan dengan penggunaan nama sebenar. Dan pengalaman dari segi nama pena tu saya serahkan pada Puan Hamzah. Bagi saya nama pena ni terpulang kepada masing-masing lah. Saya lebih suka menggunakan nama sebenar dan saya sangat jarang menggunakan nama pena. Dan nama pena yang latest saya selalu guna ialah Ummu Yusuf. Itu pun atas nasihat. Bukan, sebenarnya sajak saya tu tak ada apa-apa pun. Yang terbaru, cerita ibu di Raudah keluar dalam majalah Tamadun Islam, keluaran pertama. Saya letak Ummu Yusuf. Sebabnya masa tu karya saya ada keluar dekat Dewan Budaya dan satu lagi ada Dewan so kekerapan keluar tu dia takut macam, sebab bukan kroni pun, tak kenal pun ada bahasa pun kan, kita kenal ni pun, so nak menimbulkan macam kelainan. Taklah nama tu nama saya, majalah tu nama saya, padahal kita tak ada apa-apa pun. Itu saja, yang lain tak ada. Dan untuk novel kanak-kanak, atas dasar pasaran, dia lebih suka menggunakan nama, kadang-kadang nama yang dekat dengan kanak-kanak. Macam novel kanak-kanak saya yang terbaru ada bahasa, saya gunakan nama Ummu Yusuf juga. Sebabnya dari segi promosi kot, sebenarnya saya lebih suka guna nama saya, nama yang sebenar, sebab orang tahu nama saya kan. Tak glamour pun guna Ummu Yusuf sebab orang tak tahu nama saya. Tapi editor dia kata tak apa, kita guna nama yang dekat dengan kanak-kanak, macam Ummu Ibu, Ummu Yusuf untuk novel kanak. So saya just ikut je lah, tak ada masalah bagi saya. Dan untuk kebenaran menulis ni, saya tengok, saya rasa tak ada masalah lah, sebab saya menulis tak ada isu yang sensitif. Maksudnya kecuali lah macam Cik Akasha masukkan menulis atas pendirian mungkin terlalu, sebab kita tengok kita berada di mana dan kita nak menulis apa. Macam saya rasa buku tokoh biografi tak ada masalah pun, takkan melanggar mana-mana etika kot. So kita tengok apa yang nak kita tulis dan dia tak melanggar apa-apa akta pun, sebab kita tulis benda yang baik kan. Macam Klausa tadi saya rasa lebih kepada macam pakar bidang dan menulis di akhbar kan. Dia lebih merujuk pada macam tu. Macam saya tak ada pakar mana-mana pun, biasa je kan. Boleh ke Cik Aisyah? Mungkin juga sebab itu saya cakap tadi, saya orang kata bercakap dari orang kata bukan ahli akademik.
yang saya rasa tak ada apa sangat dengan saya macam doktor. Mungkin kalau menulis pakar bidang orang kata ekonomi, Dr. Diana, mesti orang nak tahu pakar ekonomi siapa Dr. Diana. Tiba-tiba Dr. Diana tulis novel remaja, apa tu, I Love You Mr. Arrogant, kan macam Allah, Dr. Diana tulis buku ni, persepsi, padahal tak ada apa pun kan. Sebab dakwah ni kadang-kadang boleh berbagai bentuk, ilmu ni boleh berbagai bentuk. Satu dalam bentuk ilmiah, iaitu daripada pakar, dan salah satu cara lagi, ilmu ni penyampaian dalam bentuk novel, cerpen. So saya rasa tak ada masalah. Cuma bila dengar Dr. Diana tulis novel Mr. apa tu, I Love You Mr. Arrogant tu macam pelik dah kan. So orang nak, mungkin Dr. Diana boleh gunakan kat situ nama yang lebih komersial sesuai dengan tahap novel. Saya rasa itu sajalah. Itu biarlah, tak apa, biar je syok sedih, asalkan ada hasil dia, ada impak. Kita nak rasa kan, kita nak julang, kita nak naik, apa tu, nak masuk bakul akak sendiri. Bila lagi? Tak apa, masuk bakul, angkat sendiri dulu. Oh, aku dah dapat satu buku, biar tak terbit lagi. Buku Cik Aziz belum terbit lagi kan, syok sendiri dah. Tapi tak apa, maksudnya manuskrip, orang lain tak ada lagi manuskrip, Cik Aziz dah ada manuskrip, tunggu untuk diterbitkan saja. So syok sendiri, tak apalah, teruskan, tak ada masalah bagi saya. At least dah siap satu manuskrip, tunggu nak jadikan buku saja. Hasilnya dah ada lah. Itu bagi saya satu motivasi untuk diri sendiri je lah. Okay, ada soalan lain? Okey, Puan Siti. Dah membuat-buat tu saya ideanya. Patut saya macam ingat Puan Siti dah tu bayangan kewangan tu, kata saya kata kat mana kata itulah. Saya kalau menulis untuk berkaitan dengan seingat saya lah, saya mula menulis artikel pertama saya disebabkan saya membaca sebuah buku Mahasiswa Menggugat. Bila saya baca Mahasiswa Menggugat, dalam masa satu hari saya habis, sebab minat saya sampai habis baca tu, terus saya menulis artikel, menulis rencana tu, dapatlah 1000 patah perkataan. Jadi cadangan saya mungkin untuk Puan Siti boleh mulakan dengan cari satu buku yang mungkin ada kaitan dengan bidang yang Puan Siti nak tulis tu. Dari situ mungkin dia akan jadi ringkasan, ataupun daripada situ akan timbul idea untuk diolah dengan idea Puan Siti sendiri. So akan terhasil artikel Puan Siti. Kedua, dari segi mukadimah ni, betul kita akan hadapi masalah macam mana kita nak buat mukadimah bagi kita punya rencana ataupun artikel kita. Saya buat dua cara. Pertama, dari segi sejarah, sebab saya menulis saya ada menulis tentang satu artikel berhubung dengan pembangkang diraja. Saya tulis pembangkang diraja, dekat mana teori ni propounded, dekat mana idea pembangkang diraja ni wujud timbul. Saya rujuk balik zaman dekat United Kingdom, dekat tahun abad ke-18, John Hophouse tu timbulkan idea dekat dalam House of Commons tentang tu. Itu dari segi sejarah. Daripada segi sejarah bawa ke hadapan. Maknanya menunjukkan zaman realiti ni keadaan dia macam mana. Kedua, cara saya mengembangkan dari segi mukadimahnya daripada satu idea yang besar, tetapi kita nak cerita fokus yang kecil. Contoh, saya nak bercerita tentang kem-kem parti politik di dalam kampus. Tetapi saya mulakan mukadimah saya dengan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar sedang berlangsung dalam 2 minggu. Sedang berlangsung dalam masa 2 minggu ini, yang memulakan tirai bagi pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar tahun ini adalah UKM dan USIM. Saya buka mukadimah saya itu sebagai satu benda yang besar sebelum saya kecilkan untuk saya bercerita tentang parti-parti politik dekat dalam kampus. So itu kaedah saya yang saya akan guna dua tu je lah. Satu, saya ceritakan dari segi sejarah. Kedua, saya akan cerita dari segi satu idea yang besar, saya fokuskan kepada kecil. Itu kalau untuk rencana ataupun artikel berita lah. Okay, itu saja. Baik. Ada soalan lagi ke? Oh, nampaknya dah panas ni. Okey. Tapi dah sejuk dengan hujan di luar . Okey, jadi saya kira kalau tak ada soalan lagi, maka kita punya sesi pada petang ini akan berakhir. Saya rasa masa pun dah mencapai waktu yang sepatutnya. Saya fikir dari pagi tadi, kalau boleh saya simpulkan sedikit, kita sebenarnya dah dengar banyak dah perkongsian dari pagi sampai ke petang, banyak tips, dan apa yang ditimbulkan oleh
kelima-lima insan yang berkongsi idea dengan kita ni, semuanya meletakkan minat sebagai satu keyword utamanya. Maknanya yang penting minat. Macam kalau Puan Siti tadi, dia terpaksa minat sebab cabaran, dan mungkin yang lain saya rasa ada juga minat. Jadi yang itu adalah kunci utama dia. Sekurang-kurangnya itu dah boleh jadi titik tolak utamalah untuk kita menulis. Okey, Cik Sharifah Hafizah dah senyum dah tu. Saya nak dengar cerita Paris lepas ni. Saya nak dengar cerita jalan-jalan di London tempoh hari dalam bentuk travelog. Okey, jadi mungkin lepas ni akan ada. Dan yang keduanya, saya jumpa kelima-lima pembicara juga menyatakan bahawa membaca sangat membantu untuk menulis. Tanpa membaca tak boleh berlaku lah. Dan saya dengan bangganya menyatakan bahawa Perpustakaan USIM menyediakan bahan yang cukup untuk dijadikan sebagai sumber bacaan. Kita langgan semua majalah Dewan kecuali Dewan Kosmik. Jadi saya rasa masalah tak ada bahan rujukan, dan tips-tips penulisan saya rasa banyak. Maknanya cukup untuk dijadikan bahan rujukan untuk menulis. Jadi saya fikir di segi alasan untuk tidak membaca tu dah tak ada, sebab kita perlu untuk menulis, jadi kita perlu untuk membaca. Dan seterusnya kita tulis bidang masing-masing. Maknanya bukan bermakna kita perlu tulis bidang orang lain. Saya rasa semua sama. Dr. Yahya menulis tentang bidang dia, Dr. Nik Salida pun menulis tentang bidang beliau sendiri, walaupun sebab olahannya lebih luas. Dan Dr. Hairul Anwar lebih fokus lagi, memang bidang Quran dan qiraat sahaja. Maknanya tak menjurus ke bidang lain. Cik Hadi pun mention yang sama. Puan Hariza mungkin genre-nya pelbagai, tapi saya rasa sastra tu adalah asas utama apa yang beliau tuliskan. Jadi saya rasa tak ada masalah. Kita tulis bidang masing-masing dan kita adalah pakar bidang kita. Kalau Puan Siti kata tak tahu nak tulis apa, bab keuangan saya tak tahu, memang dia lah pakar. Jadi saya rasa banyak yang boleh dikongsikan sebenarnya. Okey. Selain daripada duit sebagai motivasinya, memang saya kalau ikut hari tu pun menulis satu sajak saja boleh dapat 200. Memang orang kata lumayan lah. Okey. Jadi cuma itulah, kita kata sibuk. Saya rasa hari ni saya sendiri dipukul bahawa sibuk tu bukan alasan. Kalau Puan Hariza boleh menulis banyak dalam keadaan dia lebih sibuk dari kita, saya rasa saya dah tak ada alasan. Give up, kena tulis juga. Okey. Jadi saya fikir semua orang macam tu. Dan untuk akhirnya saya fikir penutup yang saya boleh kongsikan semula syair Arab yang dikongsikan bersama oleh Dr. Hairul Anwar tadi sebagai motivasi terakhir untuk kita, dan selepas ni kena juga menulis. Syair Arabnya saya cuma menyalin dia punya makna, saya tak tahlil Arab tadi. Setiap penulis akan berakhir, hanya penulisannya yang kekal. Justru jangan tulis sesuatu kecuali kamu suka melihatnya di akhirat. Okey. Jadi apa yang kita nak tulis mestilah sesuatu yang kita suka untuk melihatnya di akhirat, bahawa itu adalah saham terakhir yang kita bawa di sana kelak. Jadi selain dari mendapat fulusnya di sini, kita dapat saham yang lebih utama dan lebih berkekalan. Jadi kalau saya fikir itu dah cukup untuk menjadi motivasi pada kita, sekurang-kurangnya untuk sehingga pengakhir tahun ini ada satu artikel. Saya rasa kalau dalam blog pragmatis tu 100 patah perkataan pun dah diterima dah oleh Cik Saiful. Tak ada syarat. Kalau nak sampai 1000 tadi memang saya biasanya berhenti dekat 400. Saya give up. Selalunya kat situ. Jadi saya rasa yang tu kena selalu ke pragmatis je lah. Okey. Jadi itu boleh jadi titik mula lah laman web pragmatis sebelum ke tempat-tempat lain. Jadi dengan itu saya mohon maaf selaku moderator untuk sesi petang ni kalau ada apa-apa yang tersilap bicaranya, saya mohon maaf bagi pihak diri sendirilah. Dan terima kasih. Sebelum saya lupa, sebenarnya ada perancangan untuk membuat bengkel penulisan untuk artikel majalah pada 21 dan 22 Januari khusus kepada ahli pragmatis, maknanya pegawai takbir dan diplomatik pula begini.
pegawai takbir lah, pentadbir di USIM. Mungkin kita buka juga nanti dengan ahli luar, jadi Encik Zaki mungkin boleh sertai juga. Untuk pensyarah saya rasa kalau ada keperluan bahagian penerbitan boleh usahakan. Jadi yang itu setakat ni saya dah dapat persetujuan daripada Puan Nisa Harun sendiri untuk bimbing pada 21 dan 22 anjuran pragmatis lah daripada Exco Latihan Kemahiran dan Kepakaran. Jadi insyaAllah kita gilap lagi, tapi dalam tempoh tu saya fikir tak menghalang untuk kita menulis yang ringkas-ringkas. Okey, terima kasih. Itu saja, saya serahkan balik kepada pengerusi majlis.